好，我们来今天进入路加福音哈。 Ya, kita masuk ke Injil Lukas. Injil 那 Lukas. 我们说路加福音，它说明福音的方式跟其他三卷书不一样，是不是？ Di mana cara Injil Lukas untuk berbicara mengenai tentang Injil ini berbeda dengan 3 kitab Injil yang lainnya. 对吧？四卷福音书都在证明一个问题， Ya, artinya 4 kitab Injil ini dia sama-sama untuk membuktikan satu hal, 就是证明耶稣是基督， yaitu membuktikan bahwa Yesus adalah Kristus. 是吧？这个是我们首先理解这个福音书的一个很重要的前提。 Inilah merupakan satu premis yang sangat penting untuk kita memahami kitab Injil. 就是拿撒勒人耶稣是神，就是旧约所预言的那位弥赛亚，那位受膏者。 Yaitu Nazaret Yesus, dialah yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama. 这个因为为什么说这个好像是我们都普遍接受，现在是普遍接受的，是吧？ Ini memang sering terlihat kita pada umumnya semuanya menerima gitu. 但是你要想，对于在当时的那个时代，对于犹太人来说，这是很难的。 Namun coba kita bayangkan pada zaman orang Yahudi, zaman yang dulu pada saat itu, mereka sangat sulit untuk menerima hal ini. 对吧？因为虽然说旧约一直预言有一位受膏者，一位弥赛亚要来， Nah, walaupun dalam perjanjian lama, dia terus-menerus menubuatkan bahwa akan ada seorang Mesias atau Kristus ini yang akan datang. 但是他们期待的都是像旧约中那种大卫王似的那位弥赛亚君。 Tapi raja yang mereka nantikannya itu, harapkan itu adalah raja yang seperti Mesias, seperti Raja Daud ini. 这跟犹太人的期待是有关的。 Ini juga berkaitan langsung dengan penantiannya, pengharapannya orang Yahudi. 犹太人期待通过这位弥赛亚建立一个地上的以色列王国，是不是？ Di mana orang Yahudi berharap melalui Mesiasnya ini untuk membangun suatu kerajaan di dunia 我 ini. 们说当时犹太人他是被罗马给奴役的， Saat itu kita tahu bahwa orang Yahudi ada di bawah pemerintahannya Roma. 对吧？所以他们一直期待能够就是重建旧日的辉煌。 Oleh sebab itulah orang-orang Yahudi ini berharap menantikan ada seorang raja seperti Raja Daud ini membawa mereka keluar untuk membangun pemerintahannya mereka sendiri. 那么实际其实这个期待跟当下的我们很多基督徒的期待也有类似的。 Namun kita lihat pengharapan orang Yahudi yang dulu dengan pengharapan kita orang-orang Kristen yang saat ini ada kesamaan. 现在很多基督徒他有一个错误的期待，就是要在地上建立基督的王国。 Saat ini banyak orang Kristen juga menantikan, mengharapkan hal seperti ini, yaitu membangun suatu kerajaan kekristenan di dunia ini. 比如说， Contohnya, 他也宣称信耶稣， dia juga berkata bahwa dia percaya kepada 那 Yesus. 么他也了解到圣经里的耶稣的教训、神的律法。 Bahkan dia juga tahu ajaran-ajaran Yesus dalam Alkitab, bahkan hukum Tauratnya. 那里面，一切的这个圣经的教训都非常的，感觉是这个世界很多问题的解决方案。 Dan bahkan mereka juga merasa bahwa segala ajaran-ajaran hukum Taurat di dalam Alkitab itu merupakan cara yang bisa kita gunakan. Sebentar ya, ada orang masuk. Cara yang bisa kita gunakan untuk, iya, udah pada datang? Belum. Oke, coba. Iya. Oke, 所以，我这个世界有战争的问题，有人和人之间的冲突、矛盾。 Kita lihat di dunia ini saat ini banyak peperangan, konflik, sesama, dan lain sebagainya. 有家人之间的矛盾， Bahkan ada juga konflik persoalan antar sesama dengan keluarga, 一些外在的环境的问题、污染。 ataupun polusi keadaan dunia yang saat ini. 但是好像圣经的教训、耶稣的教训能解决这些问题。 Tapi bagi orang-orang saat ini, orang Kristen saat ini akan merasa bahwa ajaran-ajaran Kristus atau hukum Taurat dan Alkitab ini bisa menyelesaikan semua persoalan ini. 对吧？圣经教导如何人和人之间交往， Ya, artinya Alkitab mengajarkan bagaimanakah sesama manusia itu saling berkomunikasi. 这些好像按照圣经的律法，我们能够恢复这样的一个社会很好的社会秩序和关系。 Keadaan yang seperti ini terlihat kita bisa dengan melalui hukum Taurat 因此呢， dan berdamai kembali. 因此基督徒在地上的目标就是要建立基督教的以基督教为原则的这个，或者是法律为原则的这个统治秩序。
Oleh sebab inilah orang-orang Kristen saat ini di dunia ini, dia mencoba untuk menggunakan hukum-hukum Taurat dan Alkitab ini untuk membentuk aturan-aturan untuk 使 memerintah dunia ini. 更多的人接受基督教的生活方式。 Ya artinya dengan cara supaya lebih banyak orang Kristen itu lebih banyak orang menerima 按照 gaya kekristenan ini, 按照 ajaran 基督教 kekristenan 的 ini. 道德和律法的要求去生活。 Yang artinya menjalankan kehidupan itu berdasarkan ajaran moralitas dan hukum Taurat. 在世界、在社会、在国家层面推行基督教的这个基督教的这个统治的秩序。 Ya artinya baik di dalam satu negara maupun sampai ke mendunia, bahwa terus mendorong untuk ajaran-ajaran kekristenan seperti ini. 其实这跟当时犹太人的想法是很像。 Sebenarnya gaya pikir seperti ini sama mirip dengan orang-orang Yahudi yang pada saat itu. 犹太人对这样一位弥赛亚要来的弥赛亚是要建立地上的基督教王国。 Yang artinya orang Yahudi menantikan Mesias yang seperti ini untuk kembali memimpin mereka, membawa mereka keluar. 所以当门徒跟耶稣一起走向耶路撒冷的时候， Oleh sebab itu pada saat Yesus dia para murid bersama dengan Yesus berjalan ke Yerusalem. 那门徒就问耶稣：“我们坐在你左右是吧？ Para murid berkata, "Saya mau duduk di sebelah kiri kananmu." 因为什么？ Karena apa? 门徒期待耶稣去耶路撒冷是做王的。 Karena para murid ini menantikan bahwa Yesus ke Yerusalem itu adalah tujuannya untuk menjadi raja bagi mereka. 以他的大能来像大卫一样实行以色列神的律法的统治。 Yang artinya dengan kuasanya Kristusnya ini seperti Raja Daud dengan hukum Tauratnya untuk memerintah, 带来这个以色列的这个民族的复兴。 untuk membangkitkan Israel. 所以呢，其实如果我们所以当时的门徒他们拒绝耶稣去受难，是吧？ Oleh sebab itulah pada saat Yesus berjalan ke Yerusalem, para muridnya ini menghalangi Yesus. 因为他们期待的那位弥赛亚 Karena Mesias yang dinantikan oleh para murid ini 是有能力的， yaitu seorang Mesias, sosok yang berkuasa, 是有神同在的， yang disertai dengan Allah. 是这样一位有荣耀的大能的弥赛亚， Ya artinya Mesias yang penuh dengan kuasa dan kemuliaan, 是这样一位基督，是吧？ yaitu Kristus seperti ini yang dinantikan oleh mereka. 但实际基督却是 Tapi sebenarnya Kristus itu 受 adalah 难的这样一位， yang hina, dia merendahkan dirinya, yang menderita. 所以这是他们门徒一直无法去 Oleh sebab 接 itu, 受的。 inilah yang para murid dan pada saat itu sampai maksudnya tidak bisa atau tidak mau untuk menerimanya. 因为本质上基督带来的国度，它不是地上的， Karena pada dasarnya kerajaan pemerintahan yang dibawa oleh Kristus itu bukan di dunia, 是天上的。 melainkan yang di sorga. 最终我们说，上帝要把人带入到永恒的国度里。 Yang artinya pada akhirnya Allah yang akan membawa umat yang percaya kepadanya itu ke dalam kerajaannya. 所以我们这个是4个福音都在说明耶稣拿撒勒人是拿撒勒人耶稣是弥赛亚的。 Inilah 4 Injil ini yang terus berbicara mengenai tentang bahwa atau membuktikan bahwa Yesus itu adalah Mesias. 那么在路加福音，我们说它有一个， Kita lihat dalam kitab Injil, 它跟我们说跟神最终要在地上设立王政有关，是吧？ dalam Injil Lukas ini dia berkaitan langsung dengan bahwa manusia ingin Yesus itu yang berkuasa atau membangun kerajaan di dunia 所 ini. 以它跟旧约的撒母耳记很像。 Di mana poin ini, bagian ini, Injil Lukas ini sangat mirip dengan kitab 那 Samuel. 么在撒母耳记，它有一个背景， Dalam kitab Samuel ini dia memiliki satu latar belakang. 就是说在士师记的背景就是那时士师记最后一句经文，以色列中没有王，个人任意而行。 Yaitu pada 2 Hakim-Hakim di ayat terakhirnya berkata bahwa bangsa Israel itu tidak ada raja. 所以以色列是处于一个混乱的状态。 Oleh sebab itulah pada saat itu bangsa Israel sedang dalam kekacauan. 那么在这样一个混乱的秩序里，上帝最终设立大卫来建立以色列王 Di 国。 tengah kekacauan seperti inilah Allah menetapkan Daud sebagai raja untuk memerintah mereka. 那么在路加福音里呢， Namun bagaimana dengan di kitab Injil? 实际是上帝要真正通过耶稣来建立真正的那个王。
Ya artinya di kitab Injil ini berbicara bahwa Allah ingin melalui Yesus ini membangun kerajaan Allah yang sejati. 它带来了秩序的翻转。 Ya artinya dia membawa pembalikan daripada aturan-aturan yang sebelumnya. 但是这个秩序的翻转不是在地上的社会秩序的变革， Tapi kita lihat di sini urutan atau aturan-aturan di sini ini bukan aturan-aturan atau urutan-urutan yang ada di dunia. 比如说这个社会上可能有不公，有这个恶待这样的秩序，不合理的秩序。 Contohnya di dalam dunia ini banyak tidak ada keadilan, 有这个不合理的秩序， banyak urutan-urutan atau aturan-aturan yang tidak pantas 就是比如 atau 说 tidak masuk akal. 恶人就是穷人被恶待， Contohnya orang miskin diperlakukan dengan tidak baik atau ditindas. 然后他不是要在社会上或地上来带来秩序的翻转， Di mana? Ya. 就是不是地上的秩序的翻转，基督要带来的秩序。 Oleh sebab itu kita lihat kedatangan Kristus itu bukan untuk mengubah aturan-aturan atau urutan-urutan atau memperbaiki hal-hal yang ada di dunia ini. 它实际指向的最终是天国的秩序。 Sebenarnya urutan atau aturan yang diarahkan di sini itu adalah yang di surga. 那我们来看一下哈，具体我们看一下经文了。 Oke, kita langsung masuk ke Injil Lukasnya ya. 那么路加福音我们看一下，我们要解路加福音就得看那个它是跟使徒行传实际是上下，它是一体的，是吧？ Jikalau kita ingin lebih mengenal Injil Lukas ini, pertama-tama kita harus mengetahui bahwa Injil Lukas dia sama dengan kisah para rasul atau boleh disebut satu kitab atau boleh dibilang ini kitab Injil Lukas adalah kitab pertamanya, kisah para rasul itu adalah kitab keduanya. 我们看路加福音它是怎么记录耶稣事件的？ Kemudian kita lihat Injil Lukas, bagaimanakah Injil Lukas itu mencatat akan kejadiannya Kristus. 我们可以看一下使徒行传第10章。 Mungkin kita pertama-tama bisa lihat kisah para rasul dulu, ya, pasal 10. Kisah para rasul pasal 10. 10章第36节一直 Kisah 到 para rasul pasal 10 ayat 36 sampai 42. Kisah para rasul pasal 10 ayat 36 sampai 42. 使徒行传这10章的36到42节， Kita lihat kisah para rasul pasal 10 ayat 3 sampai 42 ini. 实际是使徒彼得在哥尼流家中的讲道，是吧？ Ya artinya ini adalah khotbahnya Petrus, Peter 对吧？ 对， di rumah Cornelius 是哪个词？ di rumah Cornelius. 那 Ini adalah khotbahnya Petrus di rumah Cornelius. 那肯定讲道它是不会这么短，是不是？ Ya, secara logika kalau khotbah pasti nggak mungkin sependek ini kan. 所以这一段它是彼得讲到的一个概要。 Oleh sebab itu, poin ini ayat 36 sampai 42 ini merupakan simpulan daripada khotbahnya Petrus. 但是这段非常重要， Tapi bagian ini sangat penting. 因为这就是当时使徒讲福音的方式。 Karena inilah cara atau gaya pada saat para rasul berkhotbah, memberitakan. 大家能明白吗？ Bisa 它是 dipahami. 作为当时的一个基本格式或讲福音的基本规范。 Atau boleh dikatakan ini merupakan bentuk urutan cara pada saat yang digunakan oleh orang-orang atau rasul-rasul pada saat itu untuk berkhotbah. 那么我们说，实际我们只有明白使徒怎么讲的福音，我们才知道福音书是它的记录的要点是什么。 Atau boleh dikatakan di saat kita mulai mengerti bagaimanakah kisah para rasul itu di khotbah atau gaya yang dia gunakan untuk khotbah atau untuk memberitakan, barulah kita bisa memahami poin-poin Injil yang tercatat dalam kitab Injil. 为什么呢？ Kenapa? 因为我们说，实际我们领受的教训是建立在使徒和先知的规范上。 Karena yang artinya bahwa segala pemahaman yang kita terima itu dibangun di atas dasar para nabi dan rasul-rasul. 所以使徒所讲的福音， Oleh sebab itu Injil yang diberitakan oleh para rasul 实际就构成当下教会所讲的福音。 itu sama dengan
khotbah yang disampaikan oleh gereja. 这个是决定教会怎么讲福音，福音是什么的根基。 Inilah yang menjadi dasar bagi gereja untuk memberitakan Injil. 这个构成我们内在的真正的这个真理的标准啊。 Ini juga menjadi standar kebenaran bagi kita. 那我们先看一下10章的36到42节啊，《使徒行传》。 Lihat dulu ya Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 36-42. Dibacain kah? Iya, boleh baca. Oh ya, 36 sampai 42. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah dia bangkit dari antara orang mati. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. 那我们看36节是吧？ Kita lihat ayat 36-nya. 所以这里说神通过耶稣传福音， Di sini katakan Allah melalui Kristus untuk memberitakan Injil. 对吧？那么通过耶稣的什么来表明这福音呢？ Dan melalui apanya Yesus untuk menyatakan Injil ini. 接下来37节， Yaitu di ayat 37. 首先说的是什么？是约翰洗礼，是不是？ Pertama-tama disebutkan di sini itu adalah baptisan Yohanes. 所以4卷福音书它的共同的它开头都是施洗约翰传道。 Oleh sebab kita lihat pada 4 kitab Injil itu selalu dimulai dari Yohanes Pembaptis. 明白吗？然后呢，从加利利开始是吧？传遍犹太， Selalu dimulai dari Galilea sampai ke Yudea. 对吧？所以耶稣实际最开始施工是在加利利开 Oleh 始。 sebab itu pekerjaan Yesus dimulai dari Galilea. 然后呢，第38节说， Kemudian ayat 38, 耶稣所做的事就是行善，是1号医病赶鬼， ya artinya segala perbuatan yang dilakukan oleh Yesus itu adalah menyembuhkan orang yang dikuasai iblis, yang 那么这里说神以圣灵能力高拿撒勒人耶稣， di sini katakan bahwa Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasanya orang 那 Nazaret. 么我们说基督是什么？之前说过是吧？ Apa 基督就是受 sebetulnya 膏者的意思。 apa yang dimaksud dengan Kristus? Pernah kita sebutkan bahwa Kristus itu yang diurapi. 我信耶稣基督 Christus，他就等于旧约的弥赛亚，就等于意思就是受膏者。 Ya, ada kita percaya kepada selalu kita berkata kita percaya kepada Kristus, dia adalah raja yang diurapi, yang ada pada perjanjian lama, yang dinubuatkan dalam perjanjian lama, dan dialah raja di atas segala raja. 受膏者的意思就是神在地上设立的代表。 Yang diurapi itu artinya yang ditetapkan oleh Allah di dunia ini untuk mewakilkan Allah. 那么实际在旧约有3种职分， Sebenarnya kalau dalam 先知、祭司、君王。 Sebenarnya kalau dalam perjanjian lama, di mana di situ ada 3 jabatan yang telah ditetapkan, yang diurapi oleh Allah, yaitu imam, raja, dan nabi. 我们往下看39节。 Kemudian lanjut kita melihat ayat 那么这 39. 里说，在犹太之地耶路撒冷所行的一切事， Di sini katakan bahwa segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea. 所以如果你看前3卷福音书，它有一个明显的地点上的转换。 Sebentar ya. Yo ini kan Ci, yo ini 在那个你拿中文。 不是ini mana? Ini ini panah col Ci di dalam laci udah nggak ada. Oh, berarti udah dipakai semua deh. Berarti nggak ada lagi.
那这里说的，你看39节，犹太人之地和耶路撒冷，它有一个地点，是什么？第39节。 Kita lihat di sini ada satu tempat yang disebutkan yaitu di tanah Yudea, Yerusalem. 所以在前3卷福音有一个很明显的地点的转换，是吧？ Oleh sebab itu, kalau kita melihat di 3 kitab Injil pertamanya itu ada satu perubahan tempat yang sangat jelas. 耶稣前期是在加利利，然后彼得认信之后，他开始走向耶路 Ya, 撒冷。 artinya di awal mulanya Yesus di Galilea, setelah pengakuan Petrus, Yesus mulai berjalan ke Yerusalem. 然后呢，到耶路撒冷之后呢，40节， Kemudian setelah tibanya dia di Yerusalem di ayat 4, 耶稣被杀，然后第3日神叫他复活。 Yesus dia mati, kemudian pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. 然后呢，41节显给众人看。 Kemudian ayat 41 dia menyatakan dirinya kepada orang-orang. 但是我们看哈，如果说到41节，好像福音书就结束了。 Namun kita lihat, jikalau sampai di ayat 30, ini terlihat sepertinya kitab Injilnya itu telah 对 berakhir. 吧？41节的内容实际就是福音书，耶稣死里复活之后向门徒显现。 Isi ayat 41 itu merupakan isi daripada kitab Injil di mana setelah Yesus bangkit, Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. 但是我们看42节就说， Namun kita lihat di ayat 42, 他分我们传道给众人，证明他是神所立定的主。 di mana ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bagi dia. 42节它就是使徒行传的内容。 Ayat 42 itu adalah isi daripada kisah para rasul. 所以当我们说福音的时候，是吧？ Oleh sebab itu pada saat kita sebut Injil, 它不只包括 Injil Yesus tidak itu. hanya Injil tidak hanya berkaitan langsung mengenai tentang kematian dan kebangkitan Kristus, 实际也包括 melainkan juga termasuk 这件事通过门徒继续在地上的行动。 peristiwa ini terus dilakukan melalui para muridnya di bumi ini. 实际这段记述其实就是当时使徒讲福音的概要， Oleh 讲 sebab 讲 itu, 道的概要。 inilah khotbah daripada simpulan para rasul saat itu. 那它也是构成了前3卷福音的一个基本的格式。 Ini juga merupakan bentuk cara khotbah yang digunakan juga dalam 4 Injil nanti. 那 4 kitab 在 Injil. 这个基础上，我们看路加福音的结果。 Kemudian di atas dasar inilah kita melihat strukturnya Injil Lukas. 路加福音首先我们看哈， Pertama-tama kita lihat Injil Lukas 1章的1到4节是个引言， pasal 1 ayat 4 itu adalah pasal 1 ayat 1 sampai 4 itu adalah pendahuluannya. 然后呢1章5节 Kemudian pasal 1 ayat 5到2章的52节， sampai pasal 2 ayat 52. 实际就是耶稣的出生、成长。 Itu mencatat mengenai tentang kelahirannya Yesus dan pertumbuhannya Yesus. 从3章1节开始 Mulai dari pasal 3, 是许约翰传道， Yohanes Pembaptis mulai memberitakan Injil. 对吧？到4章13节 Kemudian sampai ke pasal 4 ayat 13. 施工前，这是耶稣施工前的预备， Ini adalah persiapan sebelum Yesus benar masuk ke dalam pekerjaannya. 对吧？那么我们看4章14节开始， Kemudian kita lihat dari pasal 4, dari ayat 14. 耶稣这时候开始在加利利施工了， Saat ini Yesus dia mulai melakukan pekerjaannya. 对吧？那么耶稣施工一直从4章14节一直到9章50节都是在加利 Jadi 利。 kita lihat pekerjaan Yesus itu dimulai dari pasal 4 ayat 14 sampai pasal 9, yaitu pekerjaannya di Galilea. Pasal 9章50节， pasal 4 ayat 50 sampai pasal 4 ayat 50 itu adalah pekerjaan Yesus di Galilea. 这是在这个加利利的施工。 Ini adalah pekerjaan di Galilea. 然后在9章51节开始， Kemudian dari pasal 9 ayat 51, 9章51节这里就是耶稣他要定义走向耶路撒冷。 pasal 9 ayat 51 di mana di sini Yesus dia mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. 是吧？那么实际从9章51节到19章44节都是走向耶路撒冷的行程中发生的。 Kita lihat dari pasal 9 ayat 51 sampai pasal 4 9章、19章、44，
sampai pasal 19 ayat 44 itu adalah prosesnya Yesus, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat Yesus berjalan ke Yerusalem. 然后后面就是耶稣在耶路撒冷最后的 Kemudian terakhir 死复活，是吧？ itu adalah kematian dan kebangkitannya Yesus. 所以呢，它是按照刚才说的《使徒行传》里面彼得的讲道的顺序来记录的耶稣事件 Kita。lihat di mana dia mencatat urutan ini berdasarkan dengan khotbahnya Petrus yang tadi kita baca di Kisah Para Rasul pasal 10 itu 那么 untuk mencatat peristiwanya Yesus. 我们说是路加福音，它实际是跟《使徒行传》是连在一起的，是不是？ Tadi kita katakan bahwa Injil Lukas dia berhubungan langsung dengan Kisah Para Rasul. 所以路加福音并不是说这个福音这个上帝的行动结束了， Oleh sebab itu kita lihat Injil Lukas ini bukan mencatat bahwa tindakan pekerjaan Yesus itu telah selesai. 而是在《使徒行传》里， Melainkan dalam Kisah Para Rasul ini 死里复活的耶稣继续通过道和圣灵在地上的身体教会中行动。 ya artinya Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati, dia masih terus bertindak melalui para muridnya, melalui gereja dan firman-Nya. 所以，当我们理解福音的时候， Oleh sebab itu, pada saat kita mau memahami maksud arti daripada Injil, 我们不只是说关于耶稣的死里复活 Ya, 这一件事， Injil ini tidak hanya terbatas pada satu peristiwa, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus. 因为我们理解福音是上帝的行动， Karena kita memahami Injil itu dari sudut pandang itu merupakan tindakan dari Allah. 那么上帝是怎么行动的呢？ Lalu bagaimana caranya Allah itu bertindak? 他使他儿子死了复活， Yaitu dia membangkitkan anaknya mati, kemudian membangkitkan dia kembali. 这是核心行动。 Ini adalah tindakan intinya. 那么这个行动呢， Namun dengan tindakan ini 继续的通过道和圣灵， terus diberitakan melalui firman dan Roh Kudus 在教会中 di dalam gereja. 持续的行动。 Terus dia bertindak. 那如今在教会中发生的， Namun saat ini segala sesuatu yang terjadi di dalam gereja 实际就是耶稣2000年前死里复活的这个事。 sebenarnya itu merupakan tindakan Yesus di 2000 tahun yang lalu akan kematian dan kebangkitannya 一直持续到基督再来。 dan akan terus berlanjut sampai Kristus datang kembali. 实际我对福音要对神的行动必须要有这样一个见识。 Oleh sebab itu kita harus memiliki pemahaman atau penglihatan yang seperti ini terhadap Injil. 那么我们来看一下，我们再先看一下路加福音最后啊， Kita lihat terlebih dahulu Injil Lukas yang terakhirnya, 24章的44节到47节。 yaitu Injil Lukas. 路加福音，Injil Lukas pasal 24, 44到47。 ayat 44 sampai 47. 哎，我们刚才在使徒行传是看使徒怎么讲福音，是不是？ Tadi di Kisah Para Rasul kita melihat bagaimanakah Rasul itu menyampaikan khotbah. 那么我们看耶稣自己来是怎么说明福音？ Namun saat ini kita di Injil Lukas di ayat 44 sampai 47, bagaimanakah Yesus dia sendiri yang memberitakan Injil ini. 我们跟使徒行传彼得的讲道做一个对比，是吧？ Kita membuat perbandingan dengan khotbahnya Petrus di Kisah Para Rasul ya. 是路加24章44到47。 Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 47. Boleh bantu baca lagi? Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. 好， Udah. 这是耶稣复活之后向门徒显现，是吧？ Percakapan ini, perikop ini adalah di mana setelah Yesus bangkit, dia menampakkan dirinya kepada para muridnya.
耶稣实际在这里向门徒宣告福音。 Sebenarnya pada saat di poin ini, perikop ini, Yesus dia sedang menyatakan, memberitakan Injil kepada para muridnya. 我们看耶稣自己是怎么说的。 Kita lihat di sini bagaimana Yesus sendiri menyatakannya. 44节说：“这就是我从前与你们同在之时所告诉你们的话。” Ayat 44, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersamamu. 那当时他之前在受难之前，他告诉门徒什么呢？ Kita lihat sebelum Yesus menderita, apa yang dikatakan oleh Yesus kepada para murid. 说摩西的律法、先知的书、诗篇上所记的，凡指的我的话，都必须应验。 Yaitu bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, Nabi-Nabi, dan Mazmur. 这里说到三个律法、先知、诗篇，是吧？ Di sini disebutkan Taurat Musa, Nabi-Nabi, dan Mazmur. 它指的就是旧约圣经。 Yang disebut di sini itu adalah Perjanjian Lama. 旧约圣经用三个词表示，就是摩西的律法、先知的书、诗篇。 Perjanjian Lama bisa dirangkum dengan 3 kata, yaitu Taurat Musa, Nabi-Nabi, dan Mazmur. 用2个词就是律法和先知， Atau kalau 2 kata bisa kita katakan Taurat Musa dan Nabi-Nabi. 用1个词就是律法。 Kalau 1 kata ya Taurat. 他说的都是旧约圣经。 Semua ini mengarah kepada Perjanjian Lama. 耶稣自己在马太福音说，律法上的话不是都要废掉，而是要成全，是吧？ Yesus sendiri di dalam Injil Matius dia berkata dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. 那律法指的就是最终的旧约圣经要成全，通过耶稣成全。 Hukum Taurat ini artinya hukum Taurat yang akan digenapi oleh Kristus. 但这里这个问题很重要，耶稣自己在，耶稣是谁呀？ Namun kita lihat ini ada satu persoalan sangat penting. Siapakah Yesus itu? 上帝是谁？ Bukankah dia Allah? 旧约圣经是啥呀？ Apa yang dimaksud dengan Perjanjian Lama? 上帝的话。 Firman Allah. 现在是上帝自己在向门徒解释他的话。 Namun kita lihat saat ini Allah sendiri yang sedang menjelaskan firman Allah itu kepada muridnya. 圣经的作者自身在解释圣经。 Ya artinya penulis Alkitab ini dia sendiri yang sedang menjelaskan Alkitab atau isi Alkitab itu sendiri. 是不是？ Ya kan? 那旧约圣经在说什么呢？ Namun kita lihat isi-isi Perjanjian Lama itu apa saja? 都是指着耶稣说的，是不是？ Yaitu semua mengarah kepada Yesus. 这个就是我们理解旧约的最关键的要点。 Inilah inti yang paling penting untuk kita memahami Perjanjian Lama. 所有的旧约的内容都是对于基督的说明。 Ya artinya semua isi dalam Perjanjian Lama itu menjelaskan atau mengarah kepada Ya. Yesus. 有的是通过预言，有的是通过预 Ada 表， melalui gambarannya, ada melalui nubuatannya. 但是最终都通过耶稣死里复活 Semua ini 成就了。 tetap digenapi dengan melalui kematian dan kebangkitan Yesus. 这是说旧约的真正的核心，是吧？ Ini yang dimaksud dengan inti dari semuanya Perjanjian Lama. 45节， Kemudian di ayat 45, 他们的心窍使他们能明白圣经。 lalu Yesus mulai membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. 门徒不是没有读过旧约，是吧？ Di sini bukannya para murid dia tidak pernah membaca kitab suci atau Perjanjian Lama, 但是现在是圣经的作者自己在要让门徒明白他 namun 的话 saat。ini penulis Alkitab ini yaitu Allah itu sendiri ingin para muridnya mengerti akan isi firman-Nya. 对他们46节对他们说，照经上所记的，基督必须受害，第3日从死里复活。 Kemudian ayat 6 dikatakan, katanya kepada mereka ada tertulis begini, demikian harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. 所以旧约真正的指向就是耶稣基督，这位基督要受难复活。 Oleh sebab itu, Perjanjian Lama itu langsung mengarah kepada Kristus ini atau Mesias ini. Dia harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. 旧约在说上帝要通过弥赛亚的死里复活来拯救他的百姓。 Ya artinya dalam Perjanjian Lama itu sedang membahas atau berbicara atau mengatakan bahwa Allah akan menyelamatkan umatnya dengan melalui Mesias atau Kristus ini dengan 明 kematiannya. 白没有？旧约预言了弥赛亚， Perjanjian Lama itu telah menubuatkan Mesias. 但是核心的关键是什么呢？
Inti daripada semuanya itu apa? 这位弥赛亚究竟怎样拯救百姓？ Bagaimanakah caranya Mesias ini menyelamatkan umatnya? 这个是关键。 Ini yang paling utama, 明白吗？ kuncinya. 但是旧约它预言预表，它的核心就是要通过弥赛亚的受难和复活这样一个行动来拯救百姓。 Kita lihat di dalam perjanjian lama ada banyak nubuatan gambaran langsung mengarah kepada Kristus, yaitu arahannya itu adalah untuk menyatakan bagaimana caranya Mesias Kristus ini menyelamatkan umatnya, yaitu dengan kematian dan kebangkitannya. 犹太人不是不承认弥赛亚， Di sini orang Yahudi bukannya dia tidak mengakui Mesias, 他们知道有弥赛亚要来， mereka tahu bahwa akan ada sosok Mesias ini yang akan 甚 datang, 至他们也一直在盼望等 Bahkan 候这个弥 mereka 赛亚。 sedang menantikan kedatangan Mesias ini. 但是问 Namun 题的关键就是 persoalan di sini adalah 上帝究竟通过弥赛亚究竟怎样的方式来拯救百姓？ kita lihat dengan cara apakah Allah mengutus Mesias ini datang untuk menyelamatkan umatnya. 这个是核心点，分别点。 Kuncinya untuk kita bisa membedakan. 但是经文说是通过这位 Itu 降， berkata 通过这位弥赛亚的降卑受难、复活来实行拯救。 caranya Allah untuk menyelamatkan umatnya itu adalah yaitu melalui Mesias yang harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. 犹太人期待就是这位弥赛亚是通过他的大能、他的荣耀、他的能力来拯救。 Namun yang diharapkan dinantikan oleh para orang-orang Yahudinya itu adalah bahwa Allah itu Mesias ini dapat dengan kuasa yang besar, dengan kemuliaannya untuk menyelamatkan mereka. 所以其实当耶稣进入耶路撒冷的时候， Oleh sebab itu pada saat Yesus berjalan masuk ke Yerusalem, 耶稣在展现出他的神迹奇事、他的能力，是不是？ pada saat itu Yesus sedang menyatakan membuat tanda mukjizat untuk menyatakan kuasanya, 显出他的大能， menyatakan otoritasnya. 所以人们都欢 Sebab 对 itu 吧？迎接他， orang pada saat itu menyambutnya, 对吧？ sorak-sorai. 说奉主名来的是应当称颂的。 Ya, artinya mereka berkata yang datang di dalam nama Allah sudah layaknya dipuji disembah. 是这犹太人认识荣耀的王、大能的王， Ya, artinya yang dikenal oleh orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang raja yang berkuasa, yang mulia. 但是呢， Namun 这位耶稣却甘愿的被捕、被鞭打， Yesus yang mereka harapkan itu berbeda. Yaitu Yesus ini adalah Yesus yang rela mau dicambuk, dihina, 像一个罪犯一样。 sama seperti seorang penyamun. 犹太人不接受这样的弥赛亚， Sebab itulah orang-orang Yahudi tidak menerima Mesias yang seperti ini. 所以当耶稣挂在石头架上的时候，加门的人说：“你若是神的儿子，你就从石头架上下来，我们才信。” Sebab itu pada saat Yesus disalibkan di atas kayu salib, orang-orang di bawah ini berkata, jikalau engkau adalah Allah, turunlah dari salib ini, maka barulah kami percaya. 这个是本质的冲突点啊。 Inilah titik pertentangan konflik mereka. 那么第47节， Kemudian di ayat 那么 47, 经上还说什么了？还预言旧约还预言还怎样预言？说人要奉他的名传悔改赦罪的道，从耶路撒冷直到万邦。 kita lihat perjanjian lama masih menubuatkan apa lagi, yaitu di ayat 47, dalam namanya beritakan tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. 那旧约也同样预言了门徒要传福音，要最终万民得这个传到地极这样一个预言，也是旧约也在说这件事了。 Perjanjian lama dia juga menubuatkan atau terus-menerus menyatakan bahwa para murid juga akan memberitakan Injil di dalam namanya tentang pertobatan dan pengampunan dosa kepada segala bangsa atau sampai ke ujung bumi mulai dari Yerusalem. 其实当在创世纪12章神呼召亚伯拉罕的时候， Sebenarnya pada saat kejadian pasal 12 itu Allah memanggil Abraham, 神对亚伯拉罕的应许就是万民要因你得福。 yaitu janji Allah kepada Abraham itu oleh mula semua kaum akan diberkati. 那实际就包括最终通过基督达成万民归向耶和华的这个 Namun 这个 sebenarnya janji ini 计划。 rencana ini masuk juga dalam bahwa
penggenapan ini dan akan dilakukan oleh Yesus pada saat Yesus datang ke sini dan semua umat kembali kepadanya. 所以其实这个是我们理解圣经很关键，就是旧约不只预言耶稣的死里复活，也实际包括这个死里复活的行动如何在教会中成就。 Oleh sebab itu ini menjadi kunci bagi kita untuk mengenal isi Alkitab, yaitu Perjanjian Lama tidak hanya berbicara mengenai tentang kematian, tidak hanya menubuatkan, atau Injil tidak hanya berbicara mengenai tentang kematian dan kebangkitannya, melainkan bagaimanakah tindakan penyelamatan ini terus berjalan bekerja di dalam gerejanya hingga kepada kita. 所以当下，其实我们理解我们现在所发生的事情。 Oleh sebab itu, saat ini bagaimana kita harus memahami atau mengenali segala sesuatu yang terjadi pada kita saat 我 ini. 们来印尼来宣教、建立教会、传福音， Indonesia datang membangun gerejanya, memberitakan Injil. 这件事并不是人自己要主动要做什么啊， Semua ini bukan manusia itu ingin melakukan apa atau manusia itu berinisiatif untuk melakukan apa. 而是我们知道神 Melainkan 圣经上这样说，我们也愿意去 ternyata seperti 进入这样的 ini, 计划里， maka kita juga mau masuk ke dalam rencana Allah yang seperti ini. 因为这就是说 Karena inilah 福音 Injil, 的行动。 inilah tindakan Injil ini. 那么这个构成我们说，那我们对比，如果说彼得讲福音，它是大体上都是一样的， Kalau kita bandingkan dengan tadi khotbah Petrus ini kurang lebih sama. 所以核心就是上帝的拯救。 Intinya di sini itu adalah tindakan penyelamatan Allah melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. 那包括这样一个行动在门徒身上继续的行动。 Ya artinya termasuk tindakan ini terus bekerja melalui para murid. 那么门徒领受了这样福音， Namun setelah para murid menerima Injil ini, 领受了圣灵， menerima Roh Kudus, 实际这样一个福音也通过门徒，通过教会， sebenarnya Injil ini juga terus melalui gerejanya, 上帝继续在地上行动。 melalui gerejanya Allah terus bertindak. 那达成的就是说 Yang ingin digenapi di sini itu adalah 传到地极，是吧？ supaya Injil ini, pertobatan ini dapat diberitakan sampai kepada 所以 segala 无 bangsa. 论是门徒还是教会，都是被这个福音决定的。 Oleh sebab itu, entah itu para murid ataupun gereja itu ditentukan oleh Injil ini. 那我们来回到我们看路加福音的开头， Kemudian kita kembali kepada Injil Lukas di pasal 1. 先看一下1章的1到4节引言。 Kita lihat di pendahuluannya Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 4. 读一下。 Kita baca 1, 2, 3. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. 其实我们看路加福音实际是新约最长的书卷了。 Sebenarnya kita lihat di sini Injil Lukas merupakan kitab yang paling panjang dari kitab Injil yang lainnya. 但实际路加福音它是写给一个人的， Namun kita lihat walaupun dia panjang, Injil Lukas ini hanya ditulis tertuju kepada satu orang. 实际是写给一个叫提拉菲罗的一个慕道友。 Ya artinya dia menulis surat Injil Lukas ini tulis kepada seorang yang bernama Theophilus. 那为什么要写给他呢？ Lalu kenapa harus menulis kepada Theophilus 第 ini? 4节告诉我们答 Di 案， ayat 4 itu telah memberitahukan kepada 说使 kita. 你知道所些知道都是真实的。 Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. 对吧？这是说写作的一个目标。 Inilah tujuan daripada menulis Injil Lukas ini. 那么中间说， Namun di tengah-tengah dikatakan, 1节说有好些人提笔作书，述说在我们中间所成就的事。 ayat 1 dikatakan banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. 所以福音它是这里说是所成就的事，是吧？ Oleh sebab itu, Injil yang dimaksud di sini adalah
suatu hal yang bisa terjadi. 福音它是关于事件， Injil itu berkaitan dengan peristiwa, 是人要面对一个客观发生的历史事实。 yang artinya suatu peristiwa yang harus dihadapi oleh manusia, suatu peristiwa atau sejarah yang benar telah terjadi. 它不是关于一套宗教的理念或者是一套生活方式， Yang artinya bahwa Injil itu bukan berkaitan langsung dengan gaya hidupnya manusia. 而是说向我们宣告发生了什么事。 Injil itu ingin memberitakan kepada kita tentang peristiwa apakah yang sedang atau telah terjadi. 所以真信福音 Oleh sebab itu benar percaya kepada 实 Injil 际是面对这件事是不是真实的，并且对这件事做反应。 menghadapi apakah benar peristiwa itu benar telah terjadi dan kemudian meresponi peristiwa yang telah terjadi ini. 而不是我接收一套正确的、 Artinya 合理的、高级的生活规范， artinya kita bukan menerima suatu ketetapan atau aturan gaya hidup yang baik di dunia ini. 我信基督教了， Kak, contohnya, saya telah percaya Kristen. 我之前不信， Dulu saya tidak percaya. 我现在信了 Saat ini saya telah percaya. 啊！我现在都知道基督神告诉我们该怎么行事为人了。 Kemudian saat ini saya telah tahu bagaimanakah saya harus menjadi seorang manusia yang baik sesuai yang telah 我 diberitakan. 也开始知道圣经中关于神的一些事情。 Kemudian saya mulai mengetahui beberapa hal yang mengenai tentang Allah. 那么我学了圣经， Kemudian setelah saya belajar Alkitab, 神也通过耶稣告诉我你该怎么做。 Allah juga telah memberitahukan kepada saya melalui Yesus hal apakah yang harus saya 在 lakukan. 生活中你要爱人如己， Yaitu di dalam kehidupan kita harus mengasihi sesama kita. 作为丈夫要爱自己的妻子， Menjadi suami harus mencintai istrinya, 要饶恕别人， harus mengampuni orang, 要舍己， harus rela memberi, 要做个好榜样。 harus menjadi teladan yang 那 baik. 这是完全错误的。 Ini adalah suatu pemahaman yang salah. 那样信耶稣就是你接受一套基督教式的生活规范， Itu artinya, jika dengan cara seperti ini kita percaya, itu artinya kita hanya menerima suatu ajaran kekristenan bagaimana setelah kita menjadi Kristen kita menjalankan kehidupan. 那就是过宗教生活。 Atau boleh dikatakan dengan kata lain, kita menjalankan kehidupan ini. 但是路加在跟提阿非罗讲福音的时候，他是让提阿非罗面对这件发生的事是什么。 Tapi kita lihat pada saat Injil Lukas ini ditulis kepada Theophilus, tujuannya adalah supaya Theophilus bisa meresponi, mengetahui peristiwa apakah yang telah terjadi ini. 他不是教导提阿非 Ya, artinya 罗 bukan 怎样 mengajarkan 过 Theophilus 一个上帝喜悦的生活， harus menjalankan kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. 也不是告诉他关于神的知识道理。 Mengenai tentang ajaran-ajaran doktrin-doktrin tentang Allah. 他从无神论者变成有神论者。 Ya, artinya mengajarkan bahwa dia tidak beragama hingga percaya. 是的， Bukan seperti ini. 也不是说 Bukan juga 他 mengajarkan 原来不知道神的律法，后来学了圣经知道神的律法。 Bukan juga mengajarkan dulunya dia tidak mengenal hukum Taurat, namun setelah belajar hukum Taurat dia tahu dan meneladaninya. 更不是说 Lebih tidak lagi. 他原来可能生活很混乱， Mungkin hidupnya dulunya sangat kacau. 那么耶稣告诉他怎么规范生活。 Yesus memberitahukan dia bagaimana harus baiknya menjalankan hidupnya. 都不是关于这些的。 Bukan mengenai hal ini, 那 itu 么， bukan. 首先信福音就是信圣经宣告的这件事是什么事。 Pertama-tama, percaya kepada Injil itu adalah percaya mengenai tentang peristiwa ini tentang apa. 在最开始使徒传福音的时候， Yang pada awal mulanya para rasul dia memberitakan 使 Injil. 徒是告诉人 Para rasul ingin memberitahu kepada orang-orang, 发生了什么事， yaitu memberitahu kepada mereka peristiwa apakah yang telah terjadi, 就是上帝使耶稣 yaitu 他儿子死了复活了这件事。 peristiwa yang telah dilakukan oleh Allah melalui anaknya akan kematian dan kebangkitannya. 是真实的， Dan hal itu peristiwa ini benar yang nyata. 我需要对这件事儿做有效的、正确的回应。 Oleh sebab itu kita harus meresponi hal ini. 那么这就是说，这里说的诉说在我们中间所成就的事，
Inilah yang disebutkan tadi di Injil Lukas, bahwa banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa yang telah terjadi di antara kita. 什么叫成就呢？ Apa yang dimaksud dengan telah terjadi? 成就就是这个事是按照计划发生的意思。 Telah terjadi itu maksudnya hal itu, peristiwa ini telah terjadi sesuai dengan rencana. 所以接下来路加要记录的内容，它不是生活中的偶然事件， Yang artinya selanjutnya peristiwa yang tercatat dalam Injil Lukas ini bukan suatu peristiwa yang terjadi kebetulan dalam hidup. 基督事件是按照计划、按照预言成就的发生。 Peristiwa Kristus ini terjadi atau tergenapi berdasarkan dengan rencana atau rancangannya. 然后再说在我们中间， Kemudian lanjut dikatakan di antara kita, 并且强调是照传道人亲眼看见又传给我们。 dan juga menekankan bahwa seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan. 什么叫亲眼看见呢？ Apa yang dimaksud dengan saksi mata? 就是这个事是真的， Yang artinya peristiwa itu benar, 有实际的见证人。 yang artinya ada saksinya. 而且呢，我们来看哈， Dan kita lihat 在路加福音后面的24章， dalam Injil Lukas pasal 24, 当耶稣被钉十字架之后， setelah Yesus disalibkan di atas kayu salib, 那么24章耶稣复活了， pasal 24 itu mencatat Yesus telah bangkit, 但是门徒都不知道，不相 tapi 信。 pada saat itu para murid dia tidak percaya, tidak tahu. 我们看24章的19节， Kita lihat pasal 24 ayat 19 Injil Lukas. 这里说耶稣说什么事呢？他们说就是拿撒勒人耶稣的事。 Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah di seluruh bangsa kami. 因此呢，耶稣事件是在人的经验中发生。 Oleh sebab itu kita lihat peristiwa mengenai tentang Yesus itu terjadi di antara manusia, di dalam pengalaman di hadapan manusia. 什么叫在人的经验中呢？ Apa yang dimaksud dengan terjadi di dalam pengalaman 也就是实 manusia? 际上在历史中真实发生的事。 Yang artinya peristiwa itu benar telah terjadi di dalam sejarah. 有一个叫拿撒勒 Yang 耶稣， artinya ada seorang yang bernama Yesus orang Nazaret. 他自称神的儿子， Dia menyebut dirinya anak Allah 他真的被钉在木头上， dan dia benar telah disalibkan di atas kayu salib. 是亲眼众人见证过的， Ya artinya dilihat, disaksikan oleh orang-orang. 并且呢， Dan juga 耶稣事件 peristiwa Yesus ini 它不是某一个人的经验， bukan pengalaman seseorang saja. 有一个人的经验，有可能是你的这个个人性的体验，或者是你的这个信念，是吧？ Kalau dilihat atau kesaksian seseorang saja, ada kemungkinan itu hanya pengalaman atau perasaan 对 dia 吧？有 sendiri 一个人我 saja. 可能是不是眼睛迷糊了，或者是我做 Dosa sendiri yang 当真了， bersaksi, yang melihat, ada kemungkinan itu karena mimpinya 我把它当 atau 真了。 kurang jelas, kemudian dia menganggap itu 耶 benar. 稣事件是在众人的共同见证下发生的事， Peristiwa Yesus itu dilihat, disaksikan oleh orang-orang. 所以这是真事儿。 Oleh sebab ini peristiwa ini benar. 为什么路加这么强调这是一个真事儿呢？ Kenapa Injil Lukas begitu menekankan peristiwa ini benar? 因为所谓的真信心， Karena disebut iman sejati, 首先就是确定这个事件是不是真实的， apa dimaksud dengan iman sejati? Pertama-tama kita harus mengkonfirmasi apakah benar peristiwa yang telah terjadi. 并且 Dan juga 做出与之相应的回应， kemudian meresponi sesuai dengan peristiwa itu. 这才叫真信心。 Ini yang disebut iman yang sejati. 那么什么叫迷信呢？ Lalu apa yang disebut dengan percaya takhayul 迷信的意思就是我都不试图确认那个我所信的内容是不是真的， atau percaya saja, itu artinya bahwa dia tidak untuk mengkonfirmasi hal yang dia percaya itu 对吧？ adalah peristiwa yang benar atau tidak. 很多人比如说 Banyak orang 拜 contohnya 偶像的人， kayak penyembah berhala, 拜那种神是吧？ menyembah ilah-ilah, 拜山上的神、河里的神， menyembah dewa di gunung, dewa di laut, dan lain sebagainya. 中国还拜财神， Kalau di
China dia masih menyembah dewa uang gitu. 首先他不确定那个神仙那个神那是不是真的， Pertama-tama dia tidak mengkonfirmasi dewa disembah tersebut itu benar atau tidak. 对吧？很多传说神话传说， Kita lihat banyak legenda, 人们去信， kemudian orang percaya akan tersebut. 但是没有人首先确定那是不是真实的发生， Tadi banyak orang tidak pergi untuk mengkonfirmasi benar tidak hal itu terjadi. 是吧？你说拜或者是那些偶像的人，他首先所以呢，这个如果你不把这个事件看为是真的，你还去信，那就是迷信了。 Karena jikalau kita tidak mengkonfirmasi peristiwa itu benar telah terjadi atau tidak, itu berarti kita percaya saja atau tidak tahu sebenarnya dipercayai itu apa. 所以真信心来自于对事件真实性的确认上。 Oleh sebab itu, iman yang sejati itu adalah kita mengkonfirmasi peristiwa yang telah terjadi itu. 其实很多基督徒啊， Sebenarnya banyak orang Kristen, 他相信圣经的宣告， dia percaya apa yang difirmankan Alkitab. 但实际他是把它当做一个说法， Dia hanya menganggap itu suatu pemberitaan saja, 而不是事实， bukan suatu kenyataan. 所以他没有真正的信心里的回应。 Oleh sebab itu dia tidak memiliki respon yang sejati terhadap ini. 现在大家外面突然跑进来一个人， Sama contohnya, saat ini di luar terus larilah masuk seseorang. 对你大喊外面着火了， Kemudian dia berteriak di luar sedang kebakaran. 那么如果你把它当做一个说法， Kalau kita hanya menganggap itu adalah suatu ajaran 你 saja, 不会动，你继续搁这儿上课或者吃饭， kita tidak akan itu suatu ungkapan doang atau suatu pernyataan pendapat doang, maka kita mungkin tidak akan bergerak ataupun lari keluar, kita tetap duduk di situ. 对吧？但如果这个着火是个事实的话， Namun bagaimana jikalau kebakaran itu adalah suatu hal yang nyata, benar telah terjadi? 你会对这个真实事件做真实的反应。 Maka kita akan meresponi hal atau peristiwa yang akan terjadi 那 itu. 么现在无论忙什么，都应该放下手头的工作，应该逃出去。 Entah saat itu dia sesibuk apapun atau hal sepenting apapun yang sedang dia lakukan, hal pertama dia lakukan pasti adalah lari keluar dari ruangan. 所以呢， Oleh sebab itu, 福音事件首先是耶稣事件的真实性是确认它， peristiwa Injil itu artinya pertama-tama kita mengkonfirmasi 那么 peristiwa tersebut. 那么其实耶稣死里复活，它是一个不符合经验的事。 Namun sebenarnya kebangkitan Yesus Kristus ini itu suatu hal yang tidak sesuai dengan pengalaman. 对吧？死人复活这个是太不符合经验了。 Karena belum pernah ada mengalami manusia mati dan bangkit kembali. 相信死人 Tidak 复活 sesuai，dengan pengalaman. 相信死人复活的人是脑子有问题的人。 Orang yang percaya akan orang yang mati dan dia bangkit itu otaknya yang bermasalah. 明白吗？ Bisa dipahami. 那么重要的是说这 Ya, 件事 inti daripada di 它 sini itu adalah 合理与否， bukan itu masuk akal atau tidak, 明白吗？不是在不符合这个常理。 atau sesuai tidak dengan umumnya pengalamannya. 对基督徒来说，这件事是不是真的是关键。 Yang paling utama di sini itu adalah bagi orang Kristen adalah benar tidak peristiwa itu telah terjadi. 只有这样，我们才带来真信心啊。 Hanya dengan seperti inilah baru bisa membawa iman yang sejati atau benar percaya. 那么其实，比如说我们传福音给别人， Namun sama seperti contohnya kita memberitakan Injil kepada orang. 其实路加福音就是路加在传福音嘛，给加菲罗。 Sebenarnya saat ini Lukas juga sedang memberitakan Injil kepada Theophilus ini. 我们传福音究竟给他传什么？ Sama seperti juga kita pada saat kita memberitakan Injil, hal apakah atau Injil apakah yang kita beritakan kepada mereka? 可能对方在伤心、在绝望之中， Mungkin orang tersebut di tengah sedih, tengah berada dalam 像 kekecewaan, 在疾病啊，或者是 tengah sakit, 遭遇到灾难啦， sedang mengalami bencana. 我给他传福音。 Kemudian saya memberitakan Injil kepadanya. 我说你信耶稣， Saya berkata percayalah kepada 信耶稣 Yesus. 好， Percaya Yesus itu sangat 信 baik. 耶稣你就心里就平安 Percaya 了， Yesus hatimu akan damai. 你就有希望了， Kamu akan memiliki pengharapan, 你就有指望了， memiliki harapan. 你就有喜乐了。 Maka kamu akan bersuka cita. 那你在传递给对方传递一个宗教体验和感受， Sebenarnya saat itu yang kita beritakan itu hanya perasaan kita terhadap agama itu, 你不是在传福音， bukan memberitakan Injil.
那实际传福音是宣告死里复活这个事实。 Artinya memberitakan peristiwa yang itu yang benar yang telah terjadi. 所以我们说， Oleh sebab itu, 所以路加在开头就说强调的要点就是说，福 inti 音是事件， poin yang ditekankan oleh Lukas di awal adalah Injil itu adalah peristiwa. 耶稣死里复活这件事是真的。 Ya artinya kematian kebangkitan Yesus peristiwa ini benar telah terjadi. 那么是被在共同的经验中发生的。 Itu terjadi di tengah orang-orang, ada saksi matanya. 所以什么是真正的基督徒？ Oleh sebab itu, apa yang dimaksud dengan para murid atau orang Kristen yang sejati? 其实就是你客观的通过经文 Sebenarnya 确认死里复活的真实性。 secara objektifnya ini kita datang untuk mengkonfirmasi peristiwa kematian kebangkitan Yesus Kristus ini, 就是真的有一位 yaitu 称自己为神的儿子叫耶稣的， benar ada sosok Yesus yang bernama Yesus yang mengaku yang berkata dia adalah 在 anak 2000 Allah. 年前在耶路撒冷 Di 2000 tahun yang lalu di Yerusalem, 真实的被挂在木头 benar 上， dia telah digantungkan di atas kayu salib, 断气死亡， mati, 被埋葬， dikuburkan, 并且真的死后第3天活过来， dan benar pada hari yang ketiga dia bangkit kembali dari antara orang mati, 带来了赦罪， membawa pengampunan, 带来了真正的复 membawa 活，是吧？ kebangkitan yang sejati. 所以我们说，当我 Oleh 们强 sebab 调 itu, 福音的时候啊， pada saat kita menekankan Injil, 我们强调福音是真的。 yang kita tekankan di sini adalah Injil itu 其 benar. 实最开始使徒他不是他懂得什么道理， Sebenarnya untuk awal mulanya para rasul ini bukan dia telah memahami suatu kenyataan atau hal 啊 ajaran. 使徒没学神学，是吧？ Kita lihat para rasul dia juga tidak belajar teologi ya. 那么他们为什么不顾性命去传福 Lalu 音？ kenapa mereka dengan beraninya tanpa memikirkan dia akan mati atau hidup akan dianiaya pergi untuk memberitakan Injil? 根本性的原因就是死里复活对他们来说是真的。 Inti daripada semua itu adalah bagi para rasul ini adalah bahwa peristiwa yang telah terjadi itu benar nyata. 他不去跟你讲神学、讲道理、讲神是什么，信神是怎么合理的。 Dia tidak pergi untuk memberitakan ataupun yang dia ajarkan itu betapa baiknya percaya kepada Yesus dan lain 不 sebagainya. 是通过科学呀、证据呀来说明。 Artinya dia tidak berdasarkan sains atau budaya lain sebagainya untuk membuktikannya. 对于使徒来说，在他们生命中发生了一件事， Melainkan bagi para rasul ini satu hal yang telah terjadi di dalam hidupnya. 就是耶稣真的死里复活了。 Yesus dia benar telah bangkit dari antara orang 那 mati. 这个解决了 Namun 所有 hal 问题， inilah yang telah menyelesaikan segala persoalannya kita. 以至于他们彻底的脱离 Sehingga 罪 mereka 得生命。 telah terlepas dari dosa dan telah memperoleh hidup. 他们愿意为这件事， Mereka mau karena hal ini, peristiwa ini untuk menyerahkan 其实 hidup. 人不会为说法付什么代价， Sebenarnya manusia tidak akan rela atau mau untuk memberikan hidupnya karena dia telah mendengarkan suatu ajaran saja. 而是只会为人会对事实做反应。 Manusia itu pada dasarnya manusia itu hanya akan bereaksi atau merespon berdasarkan suatu hal yang benar-benar terjadi dalam hidupnya. 我每天辛辛苦苦去工作， Contohnya, setiap hari kita dengan susah payahnya pergi bekerja. 我知道 Saya tahu 公司给我发钱， saya tahu bahwa perusahaan itu akan memberikan saya gaji. 那个钱是真实的， Uang itu benar nyata bagi saya. 他就支配我。 Sebab itulah yang mengendalikan saya, menguasai saya, mendorong saya untuk mau melakukan pekerjaan ini. 它不是工资，不是个说法， Yang artinya bahwa uang tersebut, gaji tersebut bukan suatu ajaran atau pendapat, ungkapan saja 那么 atau pernyataan saja. 所以其实这个我们说，它福音并非理论，并非说法， Oleh sebab itu kita lihat, 并非理论，并非说法。 Injil itu bukan suatu pernyataan saja, suatu ungkapan saja atau ajaran saja. 福音是事件， Ya artinya bahwa Injil itu merupakan suatu peristiwa. 是上帝的行动。 Ya artinya itu merupakan tindakan Allah. 那么实际这个行动，这个事件， Namun
segala tindakan ini, peristiwa ini, 上帝也正在他的教会，在他的百姓中间在成就。 ya artinya Allah saat ini masih terus dia bertindak melalui gerejanya, melalui Roh Kudus firman-Nya. 当我细说我信福音的时候， Saat kita berkata, kita percaya kepada Injil, 我是进入到上帝的这个行动中， di mana saya telah masuk ke dalam tindakan Allah. 成为这个上帝这个基督事件的当事人。 Ya artinya menjadi saksi mata Allah akan peristiwanya. 神的话、圣灵在我里面也实际的支配我， Dan firman Allah, Roh Kudus yang menguasainku. 我也对这件事情做出回应， Kemudian saya juga meresponi akan hal tersebut. 而不是我作为这个事件的旁观者。 Ya artinya saya tidak menjadi orang yang berdiri di samping untuk hanya melihat peristiwa 在 tersebut. 这个事件之外看、去判断、去分析。 Saya melihat, memandang peristiwa ini, kemudian saya mengkonfirmasinya dan meresponi. 而是我是事件直接的当事人，我是事件的经历者， Dan saya juga mengalaminya, 这才是真， ikut mengalami peristiwa itu. 这是真信的表现。 Inilah tanda-tanda orang yang benar. 但实际对于很多基督徒来说， Tapi sebenarnya banyak bagi orang Kristen, 基督事件对他来说是个说法， peristiwa kematian kebangkitan Yesus Kristusnya ini itu suatu pernyataan saja. 他只是这个事件的旁观者。 Ya, sama seperti dikatakan, dia hanya orang yang di samping berdiri melihat 他 saja 可能在 peristiwa 教会中，他也知道了这个事件的一些意 Mungkin 义， dia di gereja dia sudah tahu beberapa makna daripada 他也 peristiwa 觉得这个 Yesus ini. 耶稣这个拯救是合情合理的，道理上也说得通。 Dia juga merasa, dia juga mengakui, setuju juga akan penyelamatan Yesus melalui salib. 也非常的 Dan juga sangat 这个证据确凿，也觉得也证据确凿， dia merasa terbukti juga. 所以他接受的是基督教的合理性。 Oleh yang saat ini yang dia terima ini adalah ajaran kekristenan saja yang dianggap bisa diterima. 而没有他不是这个事件的直接当事人。 Yang artinya dia bukan orang yang masuk ke dalam peristiwa tersebut. 这一点在教会中特别普遍。 Ya artinya hal ini sangat banyak yang terjadi di dalam kekristenan. 特别是很多受过教育的基督徒， Terutama banyak orang-orang Kristen yang telah menerima ajaran-ajaran 他跟 teologi. 别人讲耶稣的也能讲出很多内容， Dia bisa juga menjelaskan banyak hal mengenai tentang Yesus. 但福音对他来说是外在的知识而已。 Namun Injil itu hanya bagi dia hanya suatu pengetahuan saja. 当然， Tentu saja, 他也会对这些实际有一些宗教生活上的改变， tentu saja sebagai penonton ini atau orang yang melihat dari samping 比 ini, 如说， dia bisa juga 比如说， memiliki perubahan dalam 比 hidupnya. 如说他也会读经，也会去教会，也去敬拜， Makanya dia juga akan beribadah, menyembah, membaca Alkitab. 但是本质上这些宗教生活 Pada dasarnya, 只是作为 semua 他 kehidupan 生命 kekristenan 中 ini 的一部分， hanya menjadi bagian dalam hidupnya saja. 只是作为他众多生活中的一部分生活。 Itu hanya menjadi bagian salah satu dari hidup dia saja. 他甚至也学神学，也学圣经， Bahkan dia juga belajar teologi, belajar Alkitab juga. 但只是增加了 Itu hanya menambah 圣经知识、福音这个宗教知识。 teologi, pengetahuan agama saja. 他仍然是作为这个事，他在这个事件之外作为一个旁观者。 Dia tetap sebagai orang luar dari peristiwa ini atau hanya sebagai penonton atau melihat dari samping akan peristiwa 所 ini. 以他传福音的时候，也是告诉别人 Itu juga. 关于这个圣经的知识。 Pada saat dia memberitakan Injil, yang dia beritakan juga hanya pengetahuan-pengetahuan itu saja. 因为他自己 Karena dia sendiri, 也不把地狱天堂当真， dia tidak menganggap benar surga neraka itu. 这个是很普遍的现象下。 Suatu kenyataan yang sangat umum yang 但 ada 我 pada 们说 saat ini. 真信 Orang 福音 saat 是我是这个事件的当事人， Namun kita berkata benar percaya kepada Injil ini adalah di mana kita pihak atau yang berkaitan atau orang yang terlibat langsung pada peristiwa 我 itu. 整个的生命我都被这件事情支配。 Seluruh hidup saya itu dikendalikan, dikuasai oleh segala peristiwa ini. 我对这个当下我处的处境的判断， Yang artinya, 这个当下这个时代的判断， artinya penglihatan saya terhadap
dunia saat ini, 基于我对我自己的判断， begitu juga penghadiatan penilaian saya terhadap diri saya, 都是被福音决定。 semua itu ditentukan oleh Injil. 因此我是活在这个真实事件里， Saya hidup pada peristiwa yang nyata itu. 这个就是我们说的真信心 Ini。yang disebut iman yang sejati. 因为人只会对他来说真实的事情起反应， Karena pada dasarnya manusia itu, orang itu dia hanya akan bereaksi atau meresponi suatu hal yang dapat dilihat oleh matanya, yang langsung dia rasakan. 也只会为自己当真的事情付代价。 Dan dia juga hanya mau membayar harga untuk hal yang dia anggap itu benar. 不会为说法付代 Ya 价。 artinya dia tidak akan rela mau membayar harga untuk suatu pernyataan atau ajaran 会 saja. 为不真实的事付代价。 Di mana dia tidak akan atau mau untuk membayar harga bagi suatu peristiwa yang kurang nyata 那 baginya. 么把福音当作说法的人， Namun jikalau setiap kita yang menganggap Injil itu 他甚至他 suatu ajaran atau pengetahuan atau pernyataan 甚 saja, 至也很敬虔的参加聚会， dia juga terlihat saleh mengikuti ibadah juga. 也付一定的代价， Bahkan dia juga terlihat membayar harga juga. 甚至也交11奉献，每周的。 Juga setiap memberikan persepuluhan. 但是所付的代价 Namun harga yang dia bayar itu 都是他在自己能舍弃的范围内发生的。 terjadi di dalam hal yang sanggup dia lakukan saja. 那么这其实就是宗教生活。 Ini yang disebut kehidupan kekristenan, kehidupan kekristenan secara agama 但是 saja. 真正被福音支配的人， Namun jikalau sosok atau seseorang yang benar-benar dikenali dikuasai oleh Injil, 他整个人都被福音解释了。 maka seluruh hidupnya orang ini benar dijelaskan oleh Injil itu sendiri. 全部都属基督的， Ya artinya seluruh hidupnya itu benar sepenuhnya milik 真的 Kristus. 盼望死里复活。 Ya artinya dia benar mengharapkan, menantikan kematian dan kebangkitan itu. 不是说不怕牺牲，而是向往复活。 Di sini artinya bukannya tidak takut untuk menghargai ataupun mengejar akan kebangkitan itu. 真的确认罪得赦免， Benar di sini kita mengkonfirmasi Sure. bahwa dosa kita telah diampuni, 确认地狱天堂随时能到。 konfirmasi bahwa surga neraka akan tiba-tiba datang. 不信的人，无论是谁，都要下地狱。 Orang tidak percaya, entah siapakah dia itu, pasti akan masuk dalam neraka. 而我真的蒙恩了， Namun jika kita yang telah diberkati, mendapatkan kasih karunia, 一生就被这一 maka 件事支 hidup 配。 kita hanya dikuasai oleh satu hal ini, 因为这 prinsip. 就是初代教会使徒的生命。 Sebenarnya inilah hidup para murid pada saat awal mulanya gereja, 就是耶稣真复活了， yaitu mereka percaya bahwa Yesus benar telah bangkit. 彻底的胜过罪和死亡的。 Ya artinya dia benar-benar telah menaklukkan maut dan dosa. 那么实际对于使徒 Namun 来说，在地 sebenarnya 上 bagi 活 para 着 rasul, 一 dia 件事 hidup di 就是 dunia 传个福 ini 音。 hanya bagi satu hal, yaitu memberitakan Injil ini. 这是他们生命的核心观。 Inilah inti atau hal yang dia fokuskan dalam hidupnya. 如果没有这个的话， Jikalau tidak ada ini, 人基督徒一定是以这世界上的事情为真实。 orang atau Kristen-Kristenan gitu, dia akan hidup menganggap segala sesuatu hal yang dipandangnya di dunia ini yang nyata. 地上的安全保障、 Segala jaminan keamanan di dunia, 人前的荣耀、 segala kemuliaan pengakuan manusia, 周围人的认可、称赞、 pengakuan pujian, hormat daripada orang-orang di sekitar, 自己的体面。 yang kita juga menjaga muka kita sendiri. 那关注在这些上面的时候， Kalau kita fokus kepada hal ini, 你就被这些支配。 maka kita juga akan didorong atau dikuasai oleh hal-hal 支 ini. 配你说什么话、做什么事。 Menguasai kita bagaimana kita bertindak atau berkata. 支配你每天想些什么。 Menguasai kita setiap hari apa yang kita pikirkan, lakukan. 因为2000年前那件事对你来说 Peristiwa di 真实的， 2000 tahun yang lalu itu yang terjadi itu tidak nyata bagi hidupmu. 它不成为你核心的 Ya, 关注。 artinya itu tidak menjadi suatu hal yang paling inti yang harus kamu fokuskan dalam hidupmu. 虽然你也接受那件事 Kamu 为 juga 正当， menerima peristiwa itu benar telah terjadi, 但却 namun 不实际的支配你。 tidak benar hal itu sepenuhnya menguasaimu.
这其实正构成教会很大的危机啊。 Ini yang menjadi suatu hal krisis yang sangat besar yang 那 akan 5节 terjadi 来 pada 继续看一下的5节到25节这部分。 Kemudian lanjut kita melihat kembali ke Injil Lukas pasal 1 ya, ayat 5 sampai 12. 这部分是关于施洗约翰的降生， Bagian ini mengenai tentang kelahirannya Yohanes 我们来 Pembaptis. 一起看一下哈。 Kita lihat bersama-sama. 这里面首先5节到第7节， Pertama-tama kita lihat ayat 5 sampai 7-nya. 对吧？有一对夫妻不生孩子， Di mana di sini ada sepasang suami istri yang mandul. 对吧？第7节说，只是他们没有孩子，因为他们不生育，2个人又年纪老迈了。 Ayat 7 ini dikatakan, tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umur. 那么后面他生孩子了， Tapi selanjutnya dia telah mempunyai anak. 那么这个生育事件就区别于一般的生育事件。 Kita lihat peristiwa kelahiran anak ini membedakan peristiwa kelahiran anak yang pada umumnya. 它是上帝特别 Yang 的介入。 artinya Allah yang ikut campur di sini. 那么第9节这个 Namun ayat 9, 撒加利亚他就照祭司的规矩进神的殿烧香， Zakaria ini berdasarkan dengan ketetapan Allah, dia melakukan tugasnya, dia masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. 实际当时的这个祭司、先知，他们都在祈求神预言弥赛亚，是吧？ Sebab imam Doa. saat itu, nabi saat itu mereka sedang berdoa meminta kiranya Tuhan yang menyatakan Mesias ini. 但是虽然是祈求， Namun walaupun dikatakan mereka berdoa meminta, 但实际就是说过一个常规 tapi 生活， sebenarnya mereka masih tetap menjalankan kehidupan yang pada umumnya. 不真的期待神弥赛亚真的来 Ya, 了。 artinya dia tidak benar menantikan, mengharapkan Mesias itu benar akan 其实 datang. 这就是宗教生活嘛。 Sebab inilah kehidupan kekristenan atau kehidupan suatu agama saja. 其实基督徒也是这样。 Begitu juga dengan orang Kristen. 哎呀，我信了， Saya telah 我 percaya. 相信我死里能复活， Saya percaya saya setelah saya mati saya akan bangkit. 天堂何等美好！ Betapa indahnya surga. 但是我真期待耶稣今天就来， Tapi akankah saya mengharapkan menantikan hari ini juga Yesus datang? 实际不是。 Sebenarnya tidak. 实际我可能今天我还期待我明天我吃什么，晚上吃什么，明天去下周去哪里旅游，是吧？ Sebenarnya saat ini ada kemungkinan kita sedang mengharapkan menantikan, merencanakan besok saya makan apa, minggu depan saya jalan-jalan di mana. 实际你生命显出的状态，你对地上的属世生活的期待，远远的大过基督带来的期待。 Ya artinya lebih besar penantian kita hidup di dunia ini daripada penantian kita akan kedatangan Kristus. 所以这些以色列人，无论是祭司还是外面的百姓，他们其实虽然也在期待弥赛亚， Orang Israel ini baik imam maupun umat orang-orang di saat itu mereka memang menantikan Kristus datang, 但是 tapi 但实际的日常生活对他们来说不真实。 dalam kehidupan sehari-harinya itu lebih nyata, lebih menguasai mereka. 那么去圣殿去烧香去祷告， Namun mereka ke bait suci, berdoa, membakar ukupan, 更像是履行一套宗教的规则 lebih terlihat seperti mereka sedang menjalankan suatu ibadah saja dalam agama. 啊。基督徒，我也每天我也有查经， Sama 我也 seperti 去教会呀、 contohnya saya orang Kristen, saya juga ikut komsel, juga 啊，我 beribadah. 也挺我每周都 Saya 去， juga setiap hari Minggu pergi gitu. 但大部分都是过宗教生活。 Tapi kita lihat sebagian besar itu hanya menjalankan kehidupan religius atau kehidupan agama. 你是真是说我去，我真的是特别想要欢喜的敬拜神，感谢神， Akankah kita pergi ini beribadah ini benar-benar karena kita sangat bersuka cita, benar-benar kita ingin memujinya, bersyukur, menyembahnya, 特别期待主再来，我去祷告。 atau saat itu kita benar sangat menantikan kedatangan Tuhan kembali, maka saya pergi beribadah, menyembahnya dan berdoa? 实际没有， Sebenarnya tidak. 实际仍然就是说大家聚在一起， Kita berkumpul bersama, 到什么时间做什么事儿。 sama seperti anggapannya, sudah tiba waktunya itu, yaudah kita melakukan hal itu 可能 saja. 在教会中也会 Mungkin 得 di 到 dalam 一些 gereja 人的称赞、人的尊重。 kita akan mendapatkan pujian dari orang, kepuasan itu, atau penghormatan 然后 orang-orang. 然后自己称自己为是敬虔的， Kemudian kita sendiri juga mengaku diri kita ini adalah yang saleh. 甚至比别的那些不聚会的可能要好，比不服侍的要好。 Kita membandingkan, kita lebih baik, lebih saleh dari orang tidak beribadah atau yang tidak melayani. 所以其实这 Jadi 就是说 sebenarnya 一个生活的常态哈。 ini adalah kehidupan yang
umumnya 以色 udah 列 terbentuk seperti 以 itu. 色列也在按部就班的过这个宗教生活。 Kita lihat bangsa Israel juga seperti ini. Setiap langkahnya dia menjalankan kehidupan kehidupan religius seperti itu. 虽然特别的期待 Walaupun 以赛亚 dia memang di dalam 来 hatinya 帮助他们， menantikan Mesias datang untuk membantu. 但是每个人的生活中也有家庭的、工 Dan 作的 kehidupan walaupun orang saat itu 各 juga 种实 memiliki 际的问题， keluarga, 要去自己去 pekerjaan, 解决去面对。 banyak persoalan yang harus dia hadapi sendiri, menyelesaikannya sendiri. 然后我们看11节， Kemudian kita masuk 你 lihat 的 ayat 使者就向撒加利亚显现哈， di mana ayat 11 di sini katakan bahwa tampaklah seorang malaikat kepada Zakaria. 通常圣经中当说天使显现的时候，都是有重大事情发生。 Dalam Alkitab pada saat menyebut munculnya malaikat Tuhan itu pasti ada hal yang besar yang terjadi. 也就是在 yang 常规的 artinya 日常的生活秩序被打破了。 yang artinya dia tidak lagi maksudnya sesuai dengan kehidupan yang pada umumnya. 然后13节天使就对说撒加利亚，你的祈祷已经被听见了，你的妻子伊丽莎白要给你生一个儿子，起名叫约翰。 Di ayat 13 di sini katakan, tetapi malaikat itu berkata kepada dia, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. 那接下来15节到17节， Selanjutnya ayat 15 sampai 17是对于约翰的描述是吧？ itu ada deskripsinya kepada Yohanes. 那么这里面有一个很重要的，就是约翰他是怎样的身份？15节说他主面前为大，是清酒浓酒都不喝。 Dia mendeskripsikan, menjelaskan Yohanes itu ayat 15, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. 那他这里说的实际他跟旧约有关， Yang dimaksud di sini itu berkaitan langsung dengan perjanjian lama. 在民数记的 Yaitu 第6章， Institusi bilang ulangan di ulangan, Ijam? 当不是生命记吗？ Bilangan maaf. 民数记第6章 Bilangan 1到3节， pasal 6, 这里提到了拿西尔人的条例。 6 jam cuma. 民数记6章 Bilangan pasal 6, Cicit, 6章第3节， ayat 3. 这里就说他清酒浓酒都不可以喝。 Ini adalah aturan-aturan bagi orang Nazar ya. Ya artinya di ayat 3 itu menyebutkan harusnya menjauhkan dirinya dari anggur dan minuman keras. 那么实际这里面拿西尔人就是分别出来归给神的。 Sebenarnya orang Nazarnya ini adalah orang Nazir ini adalah orang-orang yang telah dipilih hingga menjadi milik Allah. 在圣经中分别，它就代表的是你脱离原来的归属。 Ya, kalau dalam perjanjian lama mencatat bahwa kita dibedakan atau dipilih oleh Allah, itu artinya kita telah terlepas daripada kehidupan kita yang lama atau terlepas dari kepemilikan kita yang lama. 脱离原来的归属被神特别的来使用。 Ya, artinya telah terlepas dari kepemilikan kita yang lama, kita telah menjadi milik Allah dan akan dipakai olehnya. 这是说的这个分别为圣啊。 Ini yang disebut dipilih menjadi yang kudus. 所以这个所生的儿子，这个伊丽莎白她生的儿子约翰， Anak yang dilahirkan oleh Elizabeth-nya ini Yohanes, 他不同于一般的那个婴孩是吧？孩子， di mana anak ini berbeda dengan anak yang pada umumnya. 他是被上帝特别分别出来的， Ya artinya anak ini benar telah dipisahkan, dipilih oleh Allah. 脱离他原来的归属。 Ya artinya dia telah terpisah dari kepemilikan dia yang sebelumnya. 原来他可能归属他家庭的父母， Dia milik kedua orang tuanya, keluarganya. 对吧？他对父母、他家庭、对他父母或者国家社会对他有一些期待。 Ya artinya saat itu mungkin negara, suku memiliki penantian yang tinggi terhadap anak 对吧？ ini. 要期待他完成什么目标，达成什么达成什么 Nantikan 目 anak 标。 ini menyelesaikan suatu hal atau mencapai suatu prestasi. 那么现在呢，他被分别出来了， Namun saat ini, anak ini, Yohanes ini, dia telah dipilih 归给耶和华了。 menjadi milik Allah. 归给耶和华就是被专 Menjadi 门 milik 被上帝使用。 Menjadi milik Tuhan itu artinya dia akan dipakai oleh Tuhan.
基督徒也是这样的，被分别 Begitu 出来。 juga dengan orang Kristen, dia telah dipilih dibawa keluar. 我不信的时候， Pada saat saya tidak percaya, 我有我的家庭， saya juga memiliki keluarga 我有我的 kita. 这个国家或者是社区。 Ada juga mungkin di ada organisasi. 那么我出生在这个家庭， Dan saya hidup di keluarga ini. 那么小到我的父母对我有期待， Orang tua kita pasti memiliki penantian yang tinggi kepada 期待 anaknya. 我成为什么样的人； Menjadi anak yang seperti apa. 大到国家呢，也对我有一个期待。 Bahkan kalau kita lihat mungkin di negara juga ada penantian terhadap kita. 期待我能够好好学习， Kita bisa belajar yang baik. 成为一个对社会、对国家有用的人。 Menjadi orang yang berguna bagi negara dan bangsa. 我也有对我自己的期待， Kita sendiri juga memiliki penantian terhadap kita 有 sendiri. 我自己在地上的目标。 Kita memiliki tujuan kita hidup di dunia ini. 但实际，当你信耶稣，你就被分别出来。 Pada saat kita percaya kepada Yesus, kita telah dipisahkan, 就分别出来呢，脱离 dipilih untuk terlepas dari 彻底脱离你原来的在地上的归属， terlepas dari kepemilikan kita di dunia 你 ini, 的目标、 tujuan kita sebelumnya, 你的意义、你的价值， bahkan makna kita, 是单单 nilai kita. 被耶稣分别出来，为他 Yang 得 dia 使。 dipisah, dipilih, hanya dipakai oleh Tuhan. 你跟之前就彻底没关系了， Yang artinya sudah tidak ada kaitan lagi kita dengan dulunya. 你是被成为专属上帝的、被上帝使用的人。 Kita akan menjadi anak yang hanya dipakai oleh Tuhan. 因此，你 miliknya. 原来的家人、你的家人、你的国家对你的期待都无效了。 Sehingga penantian mungkin dari keluarga kita, orang tua kita, bahkan sampai lebih tinggi negara kepada kita tidak berlaku lagi. 你是一个专属耶和华的人， Ya artinya kita akan menjadi yang milik sepenuhnya 那么 milik Tuhan. 那么约翰被分别出来， Namun kita lihat Yohanes telah dipilih, 那么他 dipisahkan. 又被分别出来，他要有什么样的工作 Setelah 呢？ dipisahkan menjadi milik Allah, pekerjaan apakah yang Yohanes akan 上帝 lakukan? 把他从众多的婴孩中分别出来， Di mana kita lihat Allah telah memisahkan Yohanes ini dari berbagai banyak anak. 那要他做什么呢？ Hal apakah ingin Allah berikan kepada Yohanes untuk 就是 dilakukan? 16节、17节， Yaitu ada pada ayat 16-17. 读一下。 Mungkin boleh dibaca Ia akan membuat 16-17. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. 这部分是对于先知的预言的成就，是吧？ Bagian ini adalah penggenapan terhadap nubuatan Nabi. 那在马拉基书就是旧约的最后一卷书， 在4章的5节到6节， Maleaki pasal 4 4章 sejam 5到6节。 ayat 5 sampai 6. Maleaki. Kita Maleaki pasal 4 ayat 5 sampai 6. 读一下。 Mungkin boleh bantu dibaca lagi. Maleaki kitab terakhir dalam perjanjian lama. Maleaki pasal 4 ayat 5 sampai 6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. 马拉基他是这个旧约的先知，是吧？ Maleaki itu adalah nabi dalam perjanjian 这 lama. 里说第5节说，在耶和华的日子未到以前， Di ayat 5 katakan, sesungguhnya aku akan mengutus Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan 这 dahsyat. 里说的耶和华的日子，就是耶和华在末后要拯救百姓的这个日子。 Hari Tuhan di sini adalah harinya Tuhan, harinya terakhir pada saat dia datang kembali yang akan menyelamatkan umatnya. 但我们看，如果我们对比 Tapi jika 这 kita 两部 lihat, 它还是不一样的，是 kita 吧？ membandingkan kedua ayat ini dengan ayat yang di Injil Lukas, 这里说 ada sedikit perbedaan. 马拉基书这里说，我要差遣先知以利亚到你们那里去。 Di sini mengatakan bahwa
第几节7节来着？17对吧？不是哦马拉基， Di kitab Maleakhi, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu. 第6节说，我要使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲。 Ayat 6 ini katakan, ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. 接着这位以利亚式的先知是吧？ Elia ini 实际他这里说的带来了亲情关系的改变。 sebenarnya di sini membawa suatu terjadinya perubahan hubungan kekeluargaan. 对吧？这是经文的意思，说父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲。 Ini ayat 6 ini maksud daripada ayat ini bahwa membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. 这说的是亲情关系改 Ini 变。 adalah terjadinya perubahan dalam hubungan kekeluargaan. 当然，我们回到路加福音 Namun kita kembali ke Injil Lukas 1 kita 章 lihat 17节， pasal 1 ayat 17 itu 说他必有以利亚的心智能力行在主的前面，叫为父的心转向儿女，叫悖逆的人转从义人的智慧，为主预备和睦。 dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. 路加这里跟马拉基书的预言稍有不同，是吧？ Kita lihat nubuatan di Maleakhi tadi dengan di Injil Lukas di sini 17 ada sedikit perbedaan. 路加这里又补充说，叫义人，叫悖逆的人转从义人的智慧。 Injil Lukas ini dia menambahkan bahwa hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. 所以在路加这里，实际它是 Oleh 更 sebab 带着 itu, 终极的指向。 di Injil Lukas ini lebih langsung mengarah kepada akhir. 对吧？前面马拉基说的是亲情关系的翻转， Terjadinya perubahan dalam kekeluargaan. 但路加这里 Namun dalam 要 Injil 强调的是什么？ yang 不 ingin 仅是 ditekankan adalah 亲情关系的翻转， tidak hanya terjadi perubahan dalam kekeluargaan atau saudara, 更实质的是神和人关系的翻转。 melainkan lebihnya terjadi perubahan antara hubungan Allah dengan umatnya. 我下面说的内容比较重要啊， Ini yang bagian ini nanti akan sangat penting. 也就是说旧约对于新约对于旧约的预言的成就啊， Penggenapan dalam perjanjian baru terhadap perjanjian 我 lama. 们必须要有理解，要理解它的实质和外在的展现这两方面。 Yang artinya kita harus memahami inti maknanya dan dan dari luarnya. 对于实质来说， Kalau secara intinya, 真正通过基督带来的是神人关系的翻转，是吧？ ya artinya terjadinya perubahan atau secara hakikatnya di mana di sini terjadi suatu perubahan hubungan antara Allah dengan umatnya. 重新建立秩序， Ya artinya kembali untuk membentuk urutan atau 明白 aturannya. 吗？我们说路加福音的主题就是带来新的秩序。 Tadi kita juga tekankan bahwa judul daripada Injil Lukas itu adalah membawa suatu aturan yang baru atau urutan yang baru. 那么这个秩序通过耶稣死里复 Namun kita 活 lihat 来成 urutan 就， yang baru, aturan yang baru ini adalah digenapi melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. 本质上是神 Tapi pada 神和 dasarnya, 罪人之间关系改变了。 pada dasarnya itu adalah membawa suatu perubahan, yaitu hubungan antara Allah dengan manusia berdosa. 但是外在展现上会表现为具体一些，是吧？比如说亲情关系的改变， Tapi kalau dari luar kita lihat, akan terlihat seperti ini. Contohnya, terjadinya perubahan hubungan dengan saudara atau keluarga. 所以亲情关系的改变，旧约的预言 Ya artinya, suatu perubahan yang tampak dari luar atau lahiriahnya 它不是 ini, 实质， itu bukan yang hakikatnya, 它是作为表象， melainkan itu merupakan suatu gambarannya. 它真正的指向是神人关系的改变。 Yang inti di sini itu adalah yang dituju, yang diarahkan itu sebenarnya ada terjadi perubahan hubungan antara Allah dengan umat. 旧约所有的预言都应该按照这样去理解。 Yang artinya kita harus dengan cara seperti ini untuk memahami atau mengenal segala nubuatan-nubuatan yang ada pada perjanjian lama. 旧约说的不是实质， Yang artinya segala sesuatu yang disebutkan dalam perjanjian lama Iya, itu bukan yang inti sesungguhnya atau hakikatnya. 旧约的献祭、
Contohnya korban persembahan 旧 dalam 约的礼仪、 perjanjian, 旧约的律法， tata, aturan, hukum Taurat, 它不是作为实质， itu bukan yang pada hakikatnya atau inti yang 它 sesungguhnya, 是对于神人关系的外在具体的说明。 melainkan itu penjelasan terhadap hubungan antara Allah dengan umat yang secara luar, yang tampak di luar atau 我 lahiriah. 举个例子， Contohnya, 比如说十诫命 contohnya 10 hukum Taurat 要求 itu 你不可杀人， meminta bahwa janganlah membunuh, 要不可贪恋， jangan menginginkan hak yang milik orang lain, 要不可拜偶像。 jangan menyembah berhala. 实践它不是作为一个具体的约的规范要求你遵行， Sebenarnya itu bukan menjadi hakikat inti sesungguhnya pada hukum Taurat itu menuntut manusia untuk melakukannya, 它指向更实质的，就是借着耶稣带来的神人关系的恢复。 melainkan dia langsung menuju mengarah kepada hal yang paling inti sesungguhnya, Tele. yaitu membawa suatu perubahan hubungan Allah dengan manusia yang berdosa, 在基督里新造的人， yaitu manusia baru, manusia menjadi ciptaan barunya dalam Kristus. 真正的活在与神与人的这个相爱的关系里。 Artinya di mana dia benar membawa kita masuk ke dalam hubungan saling mengasihi dengan Allah. 它仍然指向的是耶稣死里复活所成就的这 Di 个 sini yang 这 diarahkan 个机会的 adalah 现实。 suatu hakikat, suatu kenyataan yang dibawa, yang telah digenapi oleh Yesus 所 Kristus. 以，比如说旧约马拉基他说预言说， Contohnya di Maleakhi dia menubuatkan 父亲的心转向儿女，儿女的心转向父 membuat 亲。 hati bapa berbalik kepada anak dan hati anak kepada bapa. 他不是只就着这一件事儿说的， Ya artinya dia bukan hanya menyatakan satu hal ini saja, hal yang lahiriah 那 saja. 只是父女关系改变， Ya artinya jikalau hanya terjadi perubahan antara anak dengan bapak saja, 没有夫妻关系改变， berarti ini tidak ada terjadi perubahan suami istri dong. 那就错了， Berarti ini salah ya 看到 kan? 没有？而是他只是作为他 Ini 实 hanya 质一个 suatu gambaran saja. 一个实质，一个实质，它还有很多外在的展现。 Ya artinya inti yang sesungguhnya atau satu hakikat itu dia membawa hal-hal yang dari luar 明 itu. 白吗？但是呢，一个外在的展现的改变， Tapi satu perubahan yang dari tampak luar atau lahiriah 它是表明实质的改变。 itu menyatakan inti yang sesungguhnya hakikat itu yang berubah sepenuhnya. 因为旧约先知的预言，它是 Karena 预 nubuatan 言 dalam 一些具 perjanjian 体的内容， nubuatan dalam perjanjian lama yang dinubuat itu adalah suatu hal-hal yang sangat spesifik atau mendetail. 但是呢，Tapi 具体的内容太多了， isi yang spesifik itu terkadang terlalu banyak. 最终落实到新约 Namun 是通过耶稣死里复活达成 pada 的。 akhirnya yang akan digenapi itu adalah dalam perjanjian lama yang telah digenapi melalui Yesus Kristus. 这个可能有点难理解啊。 Mungkin ini lebih sulit untuk dipahami, kita perlahan saja nggak apa-apa. 这个可能这样的话，我们才能理解旧约先知书，不会把先知书读死了， Jika seperti ini, 刻板的理解先知书。 pada saat kita membaca kitab-kitab Nabi itu tidak dibaca secara mati gitu, melainkan hidup. 比如说，我们可以再看 Kita mungkin bisa lihat satu 这个问题。 satu ayat lagi dalam perjanjian lama. 我们可能又会涉及到一些很，就是可能不英文的内容会有一些扩展啊。比如说，我们说，比如说以赛亚书42章， Contohnya di kitab Yesaya pasal 42, 这里的42章7节， ayat 40, Sorry Pasal ya saya pasal Yesaya 对吧？ ya 42 ayat 7. Yesaya pasal 42 ayat 7. 或者是这里7节说开瞎子的眼是吧？ Di ayat 7 ini mencelikan mata orang buta. 然后被囚的出监牢，做黑暗的出监牢。 gimana Vi yang 42 ayat 7 Pasal 2, ya, Yesaya pasal 42 ayat 7. Ya. Di sini mengatakan membuka mata yang buta dan mengeluarkan orang
mengeluarkan orang hukuman dari penjara dan orang-orang dulu dalam kegelapan dari rumah tahanan. 或者是35章的 Atau di Yesaya pasal 35 5节6节， ayat 5, 6. Yesaya pasal 35 ayat 5 sampai 预言一些具体的改变。 kita lihat nabi-nabi itu dia akan menubuatkan hal-hal lebih spesifik, 对 hal-hal lebih spesifik yang terjadi perubahan. Contohnya mata terbuka, yang buta dicelikan, telinga yang tuli dibuka, 但是 seperti 这些 itu. 具体的改变呢， Namun perubahan yang spesifik seperti yang dibuatkan oleh nabi-nabi ini 它不是全部， itu bukan secara keseluruhannya. 不是这个弥赛亚就带来这些， Ya artinya Mesias nanti datang bukan hanya akan menyembuhkan itu saja atau membawa hal ini saja. 而是这些具体的内容它指向 Yang spesifik ini dia mengarah kepada inti yang sesungguhnya, hakikatnya, 实际是基督里的新创造 yang 带来这些。 artinya ciptaan yang baru dibawa oleh Kristus dia akan membawa semua hal ini, bahkan lebih daripada spesifik yang dinubuatkan oleh 所 nabi-nabi. 以旧约它是有 Oleh 像 sebab itu 意义的， perjanjian lama itu dia memiliki inti makna daripada nubuatannya. 但 Dia 旧约 mengarah ke ciptaan yang 但 baru. 旧约不是实质，不是全部。 Tapi perjanjian lama itu, nabi-nabi yang menubuatkan itu bukannya inti sesungguhnya atau sepenuhnya yang dinubuatkan secara spesifik ini. 如果你不理解新约， Jikalau kita tidak mengenal perjanjian lama, 你就理解旧约，就会把它旧约理解成教条的规范或者是一些 maka 具体 pada 的 saat kita membaca perjanjian lama, kita akan terlihat bahwa perjanjian lama itu adalah suatu ajaran saja, 啊， aturan-aturan kamu harus mengikuti. 信耶稣病 Contohnya 医治是吧？眼睛闭 Kamu 看 percaya kepada Yesus, kamu akan 啊 disembuhkan. 瘸子 Mata kamu yang 信耶稣 buta, 就 kamu 能行 akan 走， terbuka. Kamu percaya kepada Yesus, kamu yang lumpuh akan Nah, berjalan. 一个信耶稣父女关系就 Atau 能和好。 kamu percaya kepada Yesus, hubungan antara anak dengan orang tua akan dipulihkan. 那就是这就是把旧约给理解死了。 Itu artinya kita memahami perjanjian lama ini tidak hidup, mereka mati-mati, maksudnya hanya bersikeras memahaminya sesuai dengan yang disebut itu saja. 那所有的旧约的预言都说的是基督里的新创造， Namun segala nubuatan dalam perjanjian lama itu mengarah menuju kepada ciptaan yang baru 它 dari 是指 Kristus. 向终极的永恒的 Ya 人 artinya 关系的 mengarah kepada akhir, yaitu terjadi perubahan pemulihan antara hubungan Allah dengan umatnya, 明白吗？指向永恒的 yaitu tertuju kepada kekekalan berkat anugerah yang akan didapatkan oleh 不 umatnya. 是说在地上 Ya 的， artinya 我 bukan 眼 yang 睛 saat 就 ini 能 kita 看 di 见了，我 dunia 就 ini 走了。 mata saya dapat buta, mata saya dapat melihat, yang lumpuh kaki dapat berjalan. 而是人永远的脱离罪的辖制。 Melainkan ini adalah manusia selama-lamanya benar-benar terlepas dari belenggu dosa. 真正的复活的荣耀的身体， Yang artinya yang benar-benar bangkitnya itu adalah tubuhnya yang 在 bangkit. 复活的身体是强壮artinya 轻快的那种。 Tubuh kita yang bangkit ini bukan lagi tubuh yang fana. 这块理解就是理解实质和外显的关系啊。 Inilah pokoknya ini kita tekankan di sini itu adalah hal yang inti atau hakikat inti sesungguhnya dengan hal-hal yang cuman hanya spesifik yang tampak dari luar saja, membedakan 所 ini. 以这样才能读懂旧约先知律法。 Atau boleh katakan hanya dengan cara seperti inilah barulah kita bisa memahami pada saat kita membaca hukum Taurat atau isi-isi perjanjian lama, nubuatan seperti ini. 慢慢先这样哈， Ya apa kita perlahan aja seperti ini. 我们后面我们还会说一些具体的例子哈。 Nanti selanjutnya kita lanjut belajar, masih akan ada yang contoh-contoh yang lebih spesifik lagi untuk kita buat, untuk kita lihat. 今天到这里， Hari ini kita sampai di sini. Jadi yang di perjanjian lama itu lambang yang lahiriah aja, tapi maksudnya yang Iya. dimaksud bukan seluruhnya itu, tapi yang Iya. kekal. Jadi anggapan kalau dalam perjanjian lama kita melihat nubuatan-nubuatan itu kan memang sangat-sangat spesifik dan hal-hal luar atau lahiriah saja. Kayak contohnya di Maleaki itu kan
sepertinya hubungan antara orang tua dengan anak yang tadinya mungkin tidak baik, terjadi perubahan. Contohnya orang buta makanya disembuhkan, dicelikan, orang lumpuh kaki bisa berjalan, seperti ini kan kayak sangat spesifik, dan itu pemulihan secara luar, 比如说哈， secara lahiriah, 再举个例子， secara lahiriah. Dan namun semua ini tertuju kepada yang diciptaan baru, yang inti sesungguhnya, yang semuanya akan digenapi oleh Tuhan Yesus itu sendiri, yang mengarah kepada terjadinya perubahan langsung dengan Allah, dengan manusia yang berdosa. 举个例子， Buat satu contoh 你 lagi, 翻到以赛亚书第12章，11章，11章， Oke, kita buka lagi di Yesaya 11章。 pasal 11. Yesaya pasal 11. 像11章这个，我们都说这个是，对于耶稣的预言是吧？ Pasal 11 kita tahu bahwa Yesaya pasal 11 ini merupakan nubuatan kepada Yesus, ya kan? 11章1节说从耶西的本必发一条，指的就是说大卫的后裔耶稣是吧？ Dari pasal 11 ayat 1 mengatakan suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan suatu taruk akan tumbuh dari 那 pangkalnya. 我们看6节到19节， Kemudian kita lihat ayat 6 sampai 9. 这里他提到了一个景象是吧？ Di sini menyebutkan suatu gambaran. 你看这里 Kita lihat 11章6到9节说，这个狼和羊住在一起， pasal masih di 11 ayat 6 sampai 9. Nah, di sini katakan serigala akan tinggal bersama domba. 然后8节说孩子和蛇在一起。 Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular. 那我们说，那这是说的啥呀？ Namun ini maksudnya apa? 是说真的信耶稣就会这 Akan 个世界和平，然后那个， orang yang percaya kepada Yesus 然后 bahwa dunia ini akan damai, binatang bisa hidup bersama dengan 就一 manusia, 定会有这个 atau 这个 akankah 景象发生。 akankah ada pemandangan atau gambaran-gambaran seperti ini yang disebutkan serigala akan tinggal bersama domba, anak akan tinggal bersama dengan ular? 他这个是具体的说， Ini kan secara spesifik untuk kayak menjelaskan, 但是 memberitahu. 他实际要表达什么呢？ Sebenarnya hal apakah yang ingin dia sampaikan 他 di 说的是 sini? 最终基督带来的神的国的永远的和平，是吧？ Membahas mengenai tentang kedamaian yang dibawa oleh Yesus, yaitu kekekalan kerajaan itu. 那个是实质。 Itu yang inti sesungguhnya, hakikatnya. 但是为什么 Lalu 通过 kenapa 这个说呢？ melalui hal ini kah, cara ini 因为这个 dia 很形， menyampaikan? 通过这个很形象的具体的内容让你明白。 Dia ingin dengan hal yang spesifik seperti ini supaya umat manusia itu lebih mudah untuk memahaminya. 如果你看启示录的话， Kalau kita melihat kitab Wahyu, 你会发现更有意思，是吧？ mungkin akan ada yang lebih menarik lagi. 因为启示录它描绘的那个新天新地，一些新耶路撒冷， Contohnya di dalam Wahyu dia menyebutkan bahwa langit dan bumi yang baru, 启示录 Yerusalem yang baru. 21章， Wahyu pasal 21 ayat 1. 启示录21章是吧？ Hmm. 从那个21章从9节一直到 Oh, bisa kita lihat ayat 9-nya dulu. 启示录21章从9节一直到第21节吧， Ayat 9 sampai 21. 它描绘这个新城耶路撒冷是 Dia 怎样的样子， mendeskripsi Yerusalem yang baru itu seperti apa, 多大， seberapa besarnya. 这城墙什么都是用金子做的。 Bahkan di sini katakan dinding terbuat dari emas dan lain sebagainya. 18节是吧？ Ayat 18 itu. 墙是碧玉造的，城是金。 Tembok itu terbuat dari permata. Yaspis, kota itu sendiri dari emas murni. 21节， Ayat 21. 12个门就12个珍珠的一个珍珠， 12 pintu gerbang itu ada 12 mutiara. 说城街道都是黄金的。 Maka setiap pintu gerbang itu terdiri dari satu mutiara 那它 dan lain sebagainya. 这不是说那个真的那个新耶路撒冷就是这样的，不是这个意思。 Maksudnya ini bukan berarti Yerusalem yang baru akan seperti ini, terbuat dari mutiara, emas murni dan lain 啊， sebagainya. 我那天看我就看见那个以后进天堂了， Nanti saya masuk ke surga, 然后我看见那街道真的是 saya 黄金 akan 做的， melihat bahwa jalan pun itu terbuat dari emas. 门真的是那么大的珍珠 Memang 做的， benar itu terbuat dari mutiara yang gede 不是 itu. 这个意思。 Maksudnya bukan seperti ini. 他是说的是一个指向意， Maksudnya mengarah ke sana. 因为无论是这说的你说的黄金还是 Kita 珍珠， lihat entah mutiara ataupun emas yang kita sebut di sini, 它都是这个世界有的，这个现在的这个旧造的世界有的。 itu suatu hal yang hanya ada pada
dunia yang ciptaan yang lama ini, yang 上帝 memiliki ini. 上帝为了让你明白新造的美好， Supaya kita bisa memahami, mengenal betapa indahnya ciptaan tempat Yerusalem yang baru ini. 就用这个世界上最美好的来指 Dia 向那个新造。 menggunakan barang-barang yang paling indah atau yang bisa kita pahami di dunia ini 但是我们， untuk mengarah kepada 但 ciptaan 是 yang 我们 baru. 最终我们真的进入到这个新 Tapi 天新 pada 地了， akhirnya kita benar masuk kepada langit dan bumi yang baru. 那一定比这上面说的美好的不知多少倍。 Lebih indah, nggak tahu berapa kali lipatnya dari yang di sini sebutkan. 所以它是经文是通过一些具体的形象的 Dia 内容， selalu menggunakan isi-isi yang spesifik 它是指向 untuk mengarah 那个我们在当下 ke 无法理解、 untuk mengarah ke 无法 sana. 想象 Artinya saat ini 天国的那个实质。 suatu hal yang kita tidak bisa bayangkan atau inti sesungguhnya contohnya surga itu seperti apa. 因为那 Itu 是 cuma dengan cara seperti ini. 因为那是新天新地， Karena itu adalah langit bumi yang baru 明白吗？ yang 就是 kita tidak tahu itu akan seperti apa. 这个你才能理解启示录，理解先知书。 Dengan seperti inilah baru kita pas membaca Wahyu, membaca kitab nabi-nabi. Karena kan banyak hal spesifik seperti ini disebutkan nubuatan seperti ini. 因为 Dengan cara inilah baru kita bisa memahami yang maksudnya apa. 因为我们还活在肉体里， Sebenarnya saat ini kita masih hidup dalam kedagingan. 我们只能通过一些具体的形象的东西去理解那个 Oleh sebab 超 itu 越的永恒的东西。 kita hanya bisa dengan hal-hal yang kita pahami, contohnya Mazmur seperti ini, untuk memahami hal yang akan terjadi dan yang nantinya di akhir. 但是那真正的实质只有我们， Tapi yang inti, yang hakikat sesungguhnya ini, 比如说那神的国的和 kayak 平、 contohnya kedamaian di dalam kerajaan Allah, 天堂的美好， betapa indahnya surga. 最终我们基督再来的时候，我们才能真正体验。 Barulah kita bisa benar merasakan pada saat Yesus datang kembali. 但是现在呢？ Namun saat ini, 现在在教会中， saya di dalam gereja 作为新造的人， sebagai ciptaan baru, manusia ciptaan 我 baru, 们能预先尝到一点那个滋味。 terlebih dahulu mulai merasakannya 但是预 melalui 先， hal-hal ini. 但是现在在教会中，我们预先尝到的，比如说弟 Tapi 兄姐妹 hal 相爱， yang terlebih dahulu bisa kita rasakan, contohnya sesama saudara saling mengasihi, 关系的和好， terpulihnya hubungan kita. 那个不是全部， Itu bukan sepenuhnya. 预尝嘛，一点点。 Artinya kita hanya merasakan sedikit dulu. 就像你去 Sama 吃 seperti 个大餐， kita makan besar. 他会先上几道那个 Mungkin 那个什么菜， kalau kita makan, mungkin kita akan dibawa makanan, 开胃菜， makanan pembuka gitu 开 ya, 胃菜是吧？ buat kita rasakan 哎， dulu. 开胃菜你尝了之后觉得很好吃， Setelah makan pembuka kita rasakan itu enak makanan. 但是你知道正餐肯定比这个还好吃， Kita kerasa nanti makanan sesungguhnya itu pasti lebih enak kayak 就是 gitu. 这样，他来理解就能明白了啊。好了，这样因为我们时间 Jadi 太 ada waktu juga, 好了， kita sampai di sini ya. 有问题吗？ Ada pertanyaan tidak? 没有，没有。 Oke. 其他人 Oke, yang lain Jordan, mungkin dedenya sama tantenya ya ada juga ya. Ternyata ada Iya. Dias juga. Oh, Patricia itu tantenya ya. Ah, enggak, yang Yuke. Oh, Yang itu Yuke. Dias. Oke, oke. Ternyata Dias. Oh iya iya. Iya. Ada pertanyaan teman-teman? Kalau nggak ada Yes. kita sampai di sini. Iya. 没有这个对大家来说可能会比较有挑战，特别是第一次听的啊， Mungkin akan lebih menantang kita, terutama yang pertama kali kita mendengarnya. 因为你像汉 C 呢，他因为他我们接触时间长了， Hensi kan udah 知道 lumayan lebih lama dia tahu gitu. 知道我 Kita 们 kan lebih tahu apa yang disampaikan. 有一些背景，有一些前提。 Karena kita membahas ini ada latar dengan membawa latar belakang juga gitu. 好，那没有的话，我们今天就到这里了。 Jika tidak ada kita sampai di sini.